Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi, alhamdulillah, selamat pagi, selamat malam tuan-tuan. Hari ini saya bersiaran langsung agak lewat sikit lah. Waalaikumsalam. Jadi insya-Allah untuk Waalaikumsalam. Semoga anda semua dilahirkan rahmat Allah Subhanahu Taala. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Tok ada Kelantan lagi tak? Saya ada rumah dah. Saya ada di Pulau Pinang dah, insya-Allah. Alhamdulillah. Kuala Narang hadir ya, orang kampung kita tu, orang Kedah tu. Salam pagi, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Okey, jadi tuan-tuan, alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan siapa-siapa nak share boleh share. InsyaAllah kita hari ni saya saja buat sengaja, bukan sengaja lah tuan-tuan, tapi bila nak tengok time live macam ni, nak tengok berapa orang, sajalah buat live lewat sikit. Kalau saya tahu ramai yang tidur, yang isu ada yang kerja apa semua, tapi tak apa. Saya nak bagi ijazah lah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bagi ijazah. Akhir sekejap lagi kita akan bagi ijazah. Bismillah 6 insyaAllah. Pagi, alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak berbincang ajak tuan-tuan, kita bersembang-sembang tentang isu tentang rawatan Islam ni, pendapat tuan-tuan, kita bincang lah sedikit demi sedikit. Apa khabar tu? Alhamdulillah. Isum tu begini, alhamdulillah. Tu lewat live tu, sajalah lewat sikit. Puan Ain ajarlah. Oleh hadir Syahrizan Muji, ya baik. Okey, saya menjawab dah. Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Okey. Jadi hari ni kita nak berbicara sikit tentang rawatan Islam, tentang rawatan Islam dan rawatan tradisional dan Islam dah. Saya tengok hari ni dah bebas dah kau tu. Alhamdulillah lah, awal-awal pun dah bebas dah. Cuma saya sengak lah, saya tak mau buat live pun, saya relax asal dulu. Dan alhamdulillah relax pun dah panjang, dah lama dah relax. Dah kita pun duduk di Kelantan, saya tak mau kacau lah, terrelax. Daripada Terengganu, duk makan dah kau belum? Baby Lin, okey. Terima kasih tu Baby Lin, tanya makan lah, alhamdulillah. Jadi Jiman Ahmad, ya Jiman tak tidur lagi. SLE kulit tu tahu tak? Tu sakit SLE ni yang settle sakit tulang. Ada sakit kulit no. Pejuang Perak hadir, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ni saya nak ngajak tuan-tuan lah untuk berbicara tentang rawatan ni. Macam semalam saya tengok dalam live Waisal Mus, tak silap saya Baby Lin tadi tu kan, ada cerita tentang perawat. Hari ni perawat banyak yang mengambil kesempatan tuan-tuan. Banyak yang mengambil kesempatan. Pertama sekali dalam kaedah merawatnya, ada yang pertama, ada yang mengambil cas yang terlampau tinggi. Yang kedua, Waalaikumsalam Johor, alhamdulillah. Masih esok untuk tengah potong rambut. Rambut saya biasa ya, potong botok macam tu ya. Saya tak minat rambut panjang. Okey. Jadi kita tengok hari ni, zaman akhir zaman ni, banyak orang yang ambil kesempatan dalam rawatan. Pertama tentang harga lah, yang kadang-kadang tak mampu, kadang-kadang yang agak keterlaluan tentang harga untuk kos rawatan ni. Kita tidak katakan salah untuk mengambil kos rawatan, tidak. Tetapi janganlah sampai keterlaluan. Jadi ramai juga yang terkena, yang habis berpuluh-puluh ribu. Jadi saya nak minta lah kepada pesakit-pesakit lah, benda ni kena alert lah. Memanglah tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak berubat, tetapi kita ni sebagai orang kata apa, pesakit, sebagai pengguna, sebagai pesakit yang kita nak memerlukan bantuan, kita perlu tengok lah. Kita perlu tengok keadaan. Kalau dia nak cas 1,000, 2,000 tu okey lagi, tu pun agak mahal, tapi terpulang lah. Kalau kita jenis ada duit tak apa. Tapi kadang-kadang yang sampai berpuluh-puluh ribu, dan ramai juga yang terkena. Saya tak faham lah kenapa sampai tahap macam ni. Jadi alhamdulillah saya pun ada berbincang dengan sahabat-sahabat saya. Pertama daripada Ustaz Syafiq di tim Prai, lepas tu Ustaz Farizwan
Nuzikir, Waisal Mos. Kita ada berbincang untuk kita bersatu lah, Pak Munawir. Jadi kita ingat kita nak bersatu untuk kita selaraskan tentang perawat ni. Jadi kita sendiri kita tahu yang mana perawat yang mana okey ataupun tidak. Kita nak kata kita okey semua, kita tak tahu tuan-tuan. Kita pun takut kadang-kadang kita buat silap, kan? Jadi dengan ada kesatuan ni baguslah, tuan-tuan sendiri boleh pilih lah yang mana tuan-tuan nak, insya-Allah. Boleh ke mengubati penyakit resdung? Resdung saya tak pandai tuan-tuan. Betulkah tu ada perawat boleh nampak makhluk halus bila dia merawat? Ya. Muhammad Nur Hisham, soalan yang bagus tu. Ya, bagi saya ada. Allah Ta'ala letakkan kepada seseorang yang Allah Ta'ala buka hijabnya, maka dia akan nampak. Bukan dia boleh on off, bukan dia boleh on off ikut suka. Ada ilmu untuk mempelajari buka hijab ni, bagi saya itu tidak ada. Wallahu alam, itu daripada pandangan saya. Untuk ada orang yang menawarkan untuk ilmu membuka hijab, wallahu alam, yang saya tahu untuk membuka hijab ni tuan-tuan, membuka hijab ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan dia. Saya nak bercakap pun saya tak reti tuan-tuan nak bercakap. Sebab apa? Saya memang dilahirkan daripada kecil memang nampak benda-benda macam ni. Jadi saya nak cerita tentang orang normal, saya tak tahu. Memang saya nampak benda-benda makhluk ni. Ini saya terpaksa akui sebab memang benda ni memang saya nampak. Tetapi saya tak tahu pula orang bila dia buka hijab dia boleh nampak. Wallahu ta'ala alam. Yang saya tahu, ada orang yang setengah yang Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada dia, dia akan nampak. Lama tu tak buat paroma, itulah serabut macam-macam kes kan. Okey, jadi macam itulah, macam soalan tadi, lama tu tak buat paroma. Dulu tuan-tuan tengok saya buat paranormal, saya buat berbeza sikit. Dan yang ni pun kita tanya banyak ustaz-ustaz, Syekh Abdul Hamid, Sayyid Abdul Hamid Al-Mahdali, lepas tu Ustaz Muhaizat baru ni pun saya ziarah dia pun saya ada tanya tentang dakwah kepada jin. Jadi ini benda yang dibenarkan. Tapi masa dulu saya buat paranormal, orang kata saya gila lah. Orang saya kata saya gila, saya syirik, saya kurafat, macam-macam. Sebab saya, niat saya bukan nak buat paranormal ni nak pergi cari hantu, setan semua, tak. Tetapi saya nak pergi ke situ. Saya nak tengok, pertama saya nak tengok suasana jin-jin ni, suasana jin-jin setan ni, kan, yang mana tempat orang duk kata kena kacau. Yang kedua, kita sampaikan matlamat. Matlamat kita adalah berdakwah, tak kira pada manusia, tak kira pada jin. Jadi kita sampaikan. Sebab apa? Saya nampak benda-benda macam ni. Jadi bila kita nampak, kita sampaikanlah. Okey, Neo Agraban cari baby. Jadi untuk kepada tuan-tuan, pertama balik pada isu tadi lah, tentang harga ni tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri fikir lah, kalau sampai berpuluh-puluh ribu, tolong elak lah. Yang kedua, perawat yang mengambil kesempatan hari ni, seperti kes Baby Lin semalam ni di live Waisal Mos ni, yang mana Allahumma sholli sama, dia disuruh ambil gambar yang tidak senonoh lah. Konon-kononnya jin-jin ni berada di tempat kawasan-kawasan sulit. Ini satu penipuan tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini selalu penipuan dan selalu ramai orang yang terkena. Jaga hati-hati. Ada perawat ni bukan kata nama bomoh tuan-tuan, nama ustaz. Banyak kes-kes yang macam ni tuan-tuan, yang menggunakan nama-nama ustaz ni, yang minta gambar-gambar pesakit dengan keadaan yang aib, yang keadaan dengan aurat. Tidak dibenarkan tuan-tuan. Dalam rawatan Islam tradisional sekali maupun tradisional, tidak ada cara untuk ambil gambar orang dengan keadaan aurat terbuka dan mengaibkan. Tujuannya untuk berubat sihir, mengubati. Tidak ada nas, tidak ada cara untuk menghalalkan yang haram. Ini kena jelas. Kalau dia kata masing-masing lah pendapat ni, masing-masing. Baby Lin kata dia tak terpengaruh. Okey, saya pin sah. Baby Lin kata dia tak terpengaruh. Cuma saya nak pesan kepada yang lain-lain ni, bukan kata kat Baby Lin. Saya nak kesan kepada yang lain-lain ni. Kan? Kalau dia kata cara orang ni masing-masing lah. Cara orang memang masing-masing. Tetapi ingat, tidak boleh menghalalkan yang haram. Itu jelas. Merawat sekali macam mana pun, dia kena ada batasan dia. Kita ni merawat apa tuan-tuan?
Walaupun cara apa sekalipun, tetap yang nak menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita, bukan kaedah kita yang menyembuhkan. Ingat, kena faham tu boleh-boleh. Sebagai seorang perawat, ingat saya beritahu, apabila kita nak merawat orang, ingat, bukan diri kita sebagai penyembuh. Yang maha menyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah kita ni adalah satu asbab daripada cara untuk kita merawati, tetapi ingat, kaedah itu tidak boleh melanggar daripada hukum syariat. Jadi insya-Allah ambil buat modal dah tu. Wallahu alam. Tu ada di Penang, ya, ada di Penang dah. Jadi itu tuan-tuan, banyak sangat kes-kes yang macam tu, kes-kes yang mencabul, kes-kes yang pelik-pelik lah. Jadi kita harap janganlah kita mudah terpedaya. Okey, saya tengok Tok boleh ajarkan buat air untuk melegakan senggugut isteri. Dia macam ni tuan-tuan. Saya cerita ni tak ayat segelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita minum, saya minum ni untuk niat saya untuk menghilangkan dahaga. Jadi dia akan menghilangkan dahaga. Tetapi kalau jika air yang kita ambil itu untuk kita niatkan sesuatu, maka dia balik kepada niat kita. Ingat tu. Cara nak merawat diri sendiri boleh. Tetapi tak perfect lah, tak kuat macam mana ustaz-ustaz memang dalam bidang rawatan ni. Sebab apa tuan-tuan? Setengah orang kata kedekut ilmu lah, apalah. Bukan kedekut ilmu, tuan-tuan boleh buat. Ini semua kerja izin Allah. Tetapi kepandaian untuk merawat, kepandaian dan dia dalam bidang tu, bukan semua orang boleh duduk dalam bidang tu. Contoh doktor lah. Adakah doktor boleh bagi satu jarum, kita balik kita cucuk sendiri? Tak boleh. Walaupun nampak senang lah cucuk, tapi kita tak boleh. Sebab apa? Kita tidak ada kepandaian seperti doktor. Kita tidak ada kursus-kursus seperti doktor. Sama juga dengan perawat. Kita boleh ajar kaedah yang simple, yang boleh amalkan. Benda ni kena amalkan. Sebagai seorang yang nak merawat ni tuan-tuan, dia ada orang kata apa, amalan-amalan khusus yang perlu dibuat selalu, yang tak boleh putus. Sebab tu yang pentingnya sanad ni, ilmu sanad ijazah ni penting. Sebab kita untuk merawat ni tuan-tuan, bukan hari ni ambil baca bismillahirrahmanirrahim, izin Allah, kalau kun fayakun dia kata sembuh. Tetapi kebanyakan tidak menjadi. Sebab apa? Orang kata awak Tok Singa, Ustaz Syafiq baca ayatul kursi jadi lain, kami baca ayatul kursi tak ada apa. Ya, sebab apa tak ada apa? Sebab proses untuk menjadi seorang perawat ni, pertama ia adalah pilihan Allah SWT. Yang kedua, dia mempelajari sanad tu, dan dia mengamalkan ayatul kursi tu macam mana. 40 hari tak boleh putih. Ada cara bacaan dia, ada cara sedutan nafas dia, ada cara lafaz hembusan nafas dia. Dia tak sama tuan-tuan. Jadi benda-benda yang kita nak belajar ni, kita perlu belajar. Boleh belajar, berminat boleh belajar, insya-Allah. Tetapi bukan semua orang boleh dapat benda ni. Sebab apa? Dia pertama tengok pada niat kita tuan-tuan. Niat kita ni nak merawat, adakah untuk mencari duit, untuk mencari kekayaan? Ini yang selalu tewas. Perawat-perawat yang banyak naik cepat-cepat jatuh terkejut. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan rawatan ni adalah untuk cabang untuk mereka kaya. Ini silap. Niat itu perlu diperbetulkan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ada ni. Waalaikumsalam mana ni? Waalaikumsalam. Saya ni, Facebook saya ni agak susah sikit nak nak panggil orang masuk dalam Allahumma salli alaihi wasallam. Nak panggil WC ni tak boleh lah. Sebab Facebook saya ni memang kena block banyak lah. Jadi payah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam pun kata Alhamdulillah. Jadi benda ni kita kena terang. Tu tak buat kelas ke? Bukan tak mau buat kelas, Hendrik Radin. Saya ada planning. Saya pun ada bercakap dengan kita ada bercakap dengan Ustaz Syafiq. Kita memang ada nak buat planning untuk kelas rawatan ni, yang mana kita ajak yang basic dahulu. Sebab nak ajak yang ilmu dalam ni susah tuan-tuan. Bukan senang benda ni. Dan ujiannya bukan sikit. Ujiannya agak kuat. Sama ada tuan-tuan boleh tahan ataupun tak boleh tahan. Itu saya nak bagi tuan-tuan. Nak belajar ilmu lagi dahsyat, ujian dia kau-kau. Ujian dia memang masalah. Ujian dia nak jadi perawat untuk bina kejayaan. Ya, saya nak pin Waisamuh ni. Semua orang nak jadi perawat, tapi tak semua orang boleh jadi. Ya, sebab nak ambil ilmu yang dahsyat-dahsyat ni tuan-tuan, dia perlu ada macam-macam. Tak kisahlah, mungkin ada
pusat rawatan lain, dia kata benda ni boleh, itu terpulang. Itu terpulang. Sebab apa saya bercakap macam ni ikhlas tuan? Sebab saya tak mau tipu tuan-tuan. Saya terpaksa cakap, kalau saya nak buat duit, saya boleh buat duit. Tapi saya bercakap ni sebab saya tak mau tipu tuan-tuan. Saya tak mau tuan-tuan mengharapkan tapi benda yang tak jadi. Kan? Boleh saya nak buat kelas, boleh mem rawat, mem macam ni. Macam Ustaz Syafiq ajak tu betul dah. Dia ajak cara yang basic-basic yang boleh dibuat, yang perlu diamalkan. Bukan sekali buat, sekali sembuh tak. Dia perlu diamalkan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam Islam istiqamah membawa kepada karamah. Ingat tu. Setengah orang kata para-para wali ni dia buat kerja sebab apa? Kadang-kadang air dia boleh merentas air tanpa ada jambatan. Bukan dia bukan dia ada ilmu apa-apa tuan, tetapi dia ada satu benda nama dia istiqamah. Istiqamah ni membawa kepada karamah. Saya nak tengok apa ni, dia cepat naik sangat. Tok Singa apa ni? Baca dia punya. Tok Singa tak nak buat macam Ustaz Ujang Bustami ke dakwah dekat. Okey. Di Indonesia lain tuan-tuan. Di Malaysia ni nak merungkaikan sihir-sihir ni bukan mudah sebab kita terikat dengan undang-undang. Macam ni lah. Apa yang terjadi baru ni di Kelantan, saya Selmo semua. Apa yang menjadi bila kita merungkai ni, pertama orang kita ni dia tak macam orang Indonesia, saya minta maaf. Dia tak macam orang-orang belah Indo ni. Mereka memang kalau mereka betul-betul pegang dengan Quran dan hadis, mereka akan sokong benda-benda kebaikan. Bila kita buat benda-benda macam tu, mereka akan kata ni Tok Singa pergi buka aib orang, Tok Singa ni buka kelemahan orang. Jadi tak boleh buat apa kan. Lepas tu saya pula kena ambil tindakan, nak kena menjawab di mahkamah kan. Cuma yang kita boleh buat hari ni, kalau ada betul-betul kita kena pergi, kita kena sabarlah, kena banyak proses tentang ni. Di Malaysia ni agak susah tuan-tuan. Tak ada akta tentang sihir. Pihak pejabat agama pun tak mau bagi kerjasama kepada kita. Berapa banyak tuan-tuan kes. Saya pergi pejabat agama cerita balik, yang ni kita kena yang tu melalui yang tu, melalui yang ni, melalui yang ni. Tak boleh buat apa. Tapi bila kita ambil tindakan sendiri, kita dikenakan undang-undang pula. Belajar mengenali diri dulu, betul tak Tok? Ya betul. Itu yang saya nak beritahu tuan-tuan kan. Saya pun insya-Allah lah saya nak fokus lah pasal rawatan ni tuan-tuan. Saya nak fokus pada rawatan, saya nak relax hal-hal lain ni. Saya nak fokuskan pasal bidang rawatan sebab saya tengok yang merepek ni terlalu banyak lah tuan-tuan. Malaysia ni banyak kritik tu, susah nak berjuang. Ya betul itu. Buat pilah baik macam mana pun tuan-tuan. Buat pilah apa kebaikan pun, pasti orang akan kata tak betul. Saya dah lalui terlampau banyak lah tuan-tuan. Lama ni saya pi yang tu, pi yang ni, berjuang yang tu, berjuang ni, tuan-tuan berjuang ni. Bukan saya nak hargai daripada orang, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya tak perlulah kecam kita sampai tahap teruk. Tapi tidak tuan-tuan. Orang takkan nampak bila kita buat kebaikan tuan-tuan. Dunia hari ni dunia dah terbalik. Jadi kita perlu banyak mendiamkan diri. Sebab tu saya pun slow sikit tuan-tuan. Saya slow. Saya ingat saya nak tumpu pada bidang rawatan saya balik. Ada masalah untuk agama bangsa dan tanah air, saya sendiri pergi buat lah sikit. Tak boleh dah ekstrim macam dulu. Sebab apa? Kita dengan undang-undang kita hari ni memang agak teruk. Dan agak teruk dan kita tidak ada support yang kuat. Astagfirullahaladzim. Apa cerita tu anak intim, saya tak tahu, saya tak ambil tahu dah pasal dia tuan-tuan. Kita fokus pada kita dah. Semoga dipermudahkan insya-Allah tu. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Dunia rawatan ni kalau dah masuk mesti berani hadap cabaran. Ya betul Abdul Aziz. Memang kena berani hadap cabaran. Tetapi kena faham tentang tindakan undang-undang. Kalau kita ni semua kuat, kita ni bersatu. Sebab tu saya hari ni tuan-tuan, saya nak kami pusat rawatan perlu ada kesatuan dan penyatuan. InsyaAllah wa salmuh. Seperti adik saya sendiri wa salmuh ni. Okey. Jadi kita akan buat satu penyatuan dan kesatuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kuatkan lagi kita punya tim ni. Boleh siapa-siapa yang nak bergabung, mana-mana pusat rawatan yang nak bergabung, boleh. Ahlan wa sahlan kita buka. Cuma kita akan check tengoklah. Kita perlu ada tapisan.
bagaimana dia merawat, bagaimana cara dia, adakah dia tidak melanggar daripada syariat. Jadi itu insya-Allah kita akan bergabung untuk kebaikan semua. Jangan jadi penyanyi sudah tu, tak. Saya bidang saya rawatan lah tuan-tuan. Wan Salmuh dia memang penyanyi. Bidang saya memang perawatan, cuma saya duk buat ni untuk anak bangsa, bukan untuk saya tuan-tuan. Saya agak sedih lah. Baru ni pergi Kelantan tu saya sampai keluar air mata tu, bukan apa tuan-tuan. Saya tengok komen tu saya digeram. Orang ingat saya hidup kaya lenang, tidak tuan-tuan. Nak berjuang ni memang kena habis duit lah. Berjuang buang duit banyak lah tuan-tuan. Terus cerita lah pasal duit ni tuan-tuan. Saya ingat dah berpuluh-puluh ribu habis untuk kita pergi berjuang. Bukan untuk saya, untuk kita semua. KWSP ke apa ke, berjuang orang hina Islam ke apa ke, semua kita nak kena hadap. Pertama nak kena hadap dengan polis, nak kena hadap dengan tindakan undang-undang, macam-macam lah tuan-tuan, kan. Jadi insya-Allah lah, saya tak kata saya tarik diri, saya akan berjuang lagi insya-Allah. Cuma saya akan slow down sikit. Kita tengok keadaan dulu tuan-tuan, sebelum kita nak buat kerja, kan. Sebelum ni mungkin saya terlampau cepat, tapi itulah, kadang-kadang bila kena macam ni kita jadi, bukan kata serik tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita kena beringat lah orang tua-tua kata, kan. InsyaAllah, kalau Melayu sendiri jual Melayu susah. Ya, betul itu, betul itu sangat, kan. Macam-macam dah kita cuba terbuat yang terbaik tuan-tuan. Macam-macam. Saya bukan cerita bab Melayu tuan-tuan, orang India, orang Cina kena pun kita support. Sebab apa? Kita nak keadilan dalam hidup kita ni. Musuh dalam selimut. Tapi betul, perjuangan ni yang paling teruk. Musuh dalam selimut seperti Muhammad Adnan kata. Tok janggut kita dibunuh. Sebab apa dibunuh? Sebab ada musuh dalam selimut, tali barut dalam perjuangan sendiri. Salam tu berapa YouTube bayar sebulan. Wallahu alam, Putra Hamsyar, saya tidak buat YouTube. Yang saya ada satu akaun dalam TikTok yang saya buat, yang ada duit lah. Sebab hari tu ada orang bagi bunga-bunga apa semua tu, saya pun tak tahu. Itu saja ada TikTok. Ada 14 riyal, 14 dolar kot, 14 dolar yang masuk. Itu saya. YouTube orang lain pergi buat, nama dia Kandar Shah. Buka lah Facebook, nama Kandar Shah. Dia lah main list saya punya YouTube, dan dia beritahu saya tu macam mana duit. Tanyalah dia, senang. Bagaimana duit yang saya dapat hasil pendapatan video-video tu yang saya buat masuk dalam YouTube saya ni, dia buat Tuk Singa China ke apa, Tuk Singa apa, kan. Saya kata mudah saja, Syah, ambil duit ni, pertama makanlah untuk anak bini hang. Lepas tu yang selebihnya tu pilah bantu orang. Bukan nak saya kata saya baik, pilah bantu orang yang memerlukan, dan hang doa lah untuk aku banyak-banyak. Saya izinkan ambil video aku, saya izinkan ambil live aku. Saya buat ni bukan ada duit tuan. Kalau ada duit Facebook, saya tak kena blok macam ni. Nak VC pun tak boleh. Kena faham tu. Bukan syok-syok buat duit, buat live ni dapat duit. Tak ada. TikTok ada. Tu pun TikTok jarang-jarang buat live. Saya ingat sekali ke 2 kali baru saya bisa buat live TikTok ni, kan. Jadi jangan mudahlah rasa macam kita ni nak buat kerja, nak duit. Saya tak ada duit tuan, saya tak mau, no. Jadi itu tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak ada sedikit lah, saya nak bagi tuan-tuan. Abang Wen nak cincin satu, insya-Allah. Saya nak bagi sikit tentang ilmu Bismillah. Bismillah 6 saya nak bagi ijazah. Siapa-siapa nak, tolong kongsi-kongsikan. Saya bukan nak minta duit, tolong doa kepada saya lah, insya-Allah. Okey, saya baca dulu dia punya khasiat-khasiat di Bismillah 6 ni. Bismillah 6 ni diamalkan oleh guru-guru, ahli-ahli ulama dahululah. Bismillah 6 ni, insya-Allah fadilat dia adalah pertama sekali, apabila kita amal dengan istiqamah, maka segala hajat, cita-cita kita akan dimakbulkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan kita amalkan selalu dengan istiqamah, kita akan diluaskan rezeki kita, insya-Allah. Jadi lepas tu dia boleh dalam peperangan, menang dalam peperangan, penerang hati, dijauhkan daripada segala penyakit. Bismillah 6 ni juga boleh menyembuhkan segala penyakit. Saya juga kadang-kadang memang saya mengamal dan berubat, kadang-kadang saya baca Bismillah 6 ni, insya-Allah banyaklah dia boleh daripada binatang-binatang buas, ancaman-ancaman binatang buas. Kalau sampai tahap yakin yang tinggi, ada cerita Bismillah 6 ni boleh menawarkan air yang masin. Maknanya air laut tu boleh jadi air tawar. Itu kena amal yang selalu lah.
Dan dia juga boleh ditulis. Ditulis Bismillah 6 ni kepada orang yang penyakit ada ada sawan kan, boleh ditulis. Dan juga boleh ditulis diletakkan di sawah-sawah, di kebun-kebun kita, supaya dijauhi daripada binatang-binatang buas seperti babi, kera, kianat apa semua ni. Jadi insya-Allah jika kapai itu nak karam, kalau kita amalkan dia benar-benar dengan betul-betul keyakinan Bismillah 6 ni, maka insya-Allah kita akan terselamat daripada benda-benda macam tu. Jadi orang nak beranak pun boleh pakai. Orang nak beranak baca 3 kali, baca 3 kali, tiup dalam ayak, sapu ayak Bismillah 6 ni, sapu di perut, bagi minum, insya-Allah akan dipermudahkan untuk dia untuk dia bersalin. InsyaAllah banyaklah khasiat Bismillah 6 ni. Itu saya nak beritahu tuan-tuan. Okey, saya baca Bismillah 6, dengar elok-elok. Saya dapat dapat. Okey, bismillah. Okey, kita nak baca ni tuan-tuan. Boleh tasmik siapa yang ada Bismillah 6 ni. Tok, boleh tak saya nak bersara dalam bidang rawatan? Jangan weh. Allah Ta'ala bagi dia, jangan kita kata macam tu. Kalau nak ikut saya pun sedih weh. Saya pun berasa saya tak mau berubat orang. Saya malas dah, saya fikir tolong orang ni macam mana pun lalas kita kena taik. Tapi ingat ni satu benda amanah daripada Allah Subhanahu Taala, supaya kita bantu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bantulah weh, semampu kita boleh. InsyaAllah kita bantulah semampu kita boleh. Janganlah kita berputus asa dalam bidang rawatan ni. Ini nasihat saya pada weh. Kita teruskanlah, insyaAllah teruskanlah. Okey, saya nak baca ni, tuan-tuan boleh tasmik, dengar elok. Okey, pertama sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-sami'il basiril ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqil alimil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal fattahul alim. Bismillahil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal alimul khabir. Bismillahil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal halimul qadir. Bismillahil azizil karimil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurir rahimil ladzi laisa kamitslihi syai' wa huwal ghafurur rahim. Fallahu khairan hafidha wa huwa arhamar rahimin. Dia boleh sampai kat fallahu khairan hafidha. Kita boleh niatkan apa yang kita nak, yang kita hajatkan. Kita niat apa yang kita nak, ataupun fallah pun boleh kita niat tang tu. Ada 2 tempat niat dah. Jadi saya hari ni saya ijazahkan kepada siapa yang nak Bismillah 6 ni, dan benar-benar saya ambil daripada guru saya, Sayyid Abdul Hamid Al-Mahdali. Jadi siapa-siapa yang nak bolehlah amalkan Bismillah 6 ni. Saya ijazah dan sanadkan ia sampai kepada guru-guru saya. InsyaAllah semoga dapat mengamalkan Bismillah 6 ni nanti, insyaAllah. Saya nak jadi Airul Aziz tu. Tak apa, jadi Airul Aziz pun tak apa. Tapi jangan tinggal kita berubat ni. Berubat ni adalah ijazah daripada kelebihan yang Allah Ta'ala beri. InsyaAllah. Ada ru'yah call ke tu? Nak ru'yah boleh kita nak ru'yah, insyaAllah. Nak ru'yah kita boleh kita nak ru'yah, insyaAllah. Siapa nak ru'yah, siapa nak sakit, siapa ada sakit ke dalam tengok live ni, siapa sakit ke? Sakit boleh telefon saya payment access satu lagi. Boleh telefon dah lah. Tapi nak buat live video tak boleh lah. Kita boleh siapa nak buat, siapa nak, saya nak payment access satu lagi tu, duk tengah chat. Siapa nak saya nak ni lah. Tak ada, kita sembang-sembang lah. Mobil tu insyaAllah saya ijazahkan, hanya sebut terima lah. Yang selebihnya doa lah pada saya, insyaAllah, no? Jadi betul lah siapa-siapa yang boleh amalkan dengan istiqamah, insyaAllah. Izinkan saya beramal tu, boleh insyaAllah amalkan lah. Amalkan Bismillah 6 ni, insyaAllah, dengan izin Allah. Okey, siapa-siapa ada nak tanya soalan ke tu, bila nak singgah semuanya dekat dah.
Saya nak pergi Penang tu, boleh? Mari weh, mari. Ahlan wa sahlan weh. Kita layan weh dengan baik. InsyaAllah Ayah Hafiz Al-Haq. InsyaAllah Ayah, teruskan perjuangan. Saya terima ijazah tu, saya ijazahkan. Cara nak amalkan dia macam mana? Kita bacalah. Kalau boleh saya bagi tahu, sebelum apa-apa satu amalan kita gunakan 40 hari tuan-tuan. Sebab apa? 40 hari ni dia ada ruh. Jadi dia ada ruh dia. Sebab tu orang tabligh dan orang jemaah tabligh dia keluar 40 hari ni sebab dia ada ruh dan jiwa tu. Jiwa kita ni sebenarnya ada roh, tapi nak dapatkan roh yang kualiti tu, nak dapatkan roh yang kenal Tuhan, yang menafikan isbat daripada makhluk-makhluk je, dia memerlukan ini. Ulama-ulama buatlah 40 hari, barulah ada roh dalam badan tu jika istiqamah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni pun sama tuan-tuan. Kalau boleh paling minimal lah bacalah sehari sekali, teruskan, jangan putus sampai 40 hari. InsyaAllah dia akan menjadi. Kalau nak lagi, setiap habis solat bacalah Bismillahirrahmanirrahim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Basiril ladzi la yataka misli syai' wa huwa bi kulli syai'in habib. Baca dah, wallahu khairun hafizah wa huwa arhamar rahimin. Sapulah di badan supaya ia sebati dalam tubuh badan. Sapulah tubuh badan kita supaya bacaan kita ni sebati dalam tubuh badan. Kalau minimum buat sehari sekali selama 40 hari. Tapi kalau nak lagi kuat dia punya efek dia, buat selepas solat baca Bismillahirrahmanirrahim ni selama 40 hari juga, 5 kali sehari, insya-Allah. Tok minyak kasturi Kijang ada alhamdulillah. Lah ni habis stok sat. Selepas ni harga pun naik tinggi, harga naik lah RM10 tuan-tuan. Saya pun teruk dah tuan-tuan kan. RM15 ni tak ada untung apa lah serta dia, serta tu terang lah. Niat nak membantu tapi memandangkan barang-barang pun susah nak dapat. Saya minta maaf lah kalau tuan-tuan nak kata saya kedarah duit ke apa ke, tu pulang lah. Sebab saya pun tak mampu dah tuan-tuan, tak mampu nak tahan dengan kos nak dapatkan rama-rama daripada orang asli, yang mana kita mempercayai mereka masuk dalam hutan lepas cari keluar. Banyak tuan-tuan, saya tunjuk contoh satu tu, gemunggas hitam ni. Ni kayu gemunggal hitam ni, semua ni bukan senang nak dapat ni, jadi yang ni lah kita bubur dalam minyak apa semua ni tuan-tuan. Ni semua ni barang-barang dia terah dia bukan besar tuan-tuan, terah dia kecil je, pokok dia besar tuan-tuan. Tuan-tuan fikir kalau terah dia besar ni, pokok dia besar mana? Saya nak bagi tahu. Ni gemunggal hitam ni, gemunggal hitam hutan ni, kalau terah dia saja besar ni, pokok dia nak besar mana? Jadi bukan kerja semudah kita nak ambil keluar semua benda-benda macam ni. Jadi saya memanglah lepas ni harga agak naik sikit. Harga naik RM10. Harga jadi RM25 sebotol. Saya pun duk tengok, duk berbincang-bincang. Saya tahu RM25 tu okey lah kot. Boleh dah saya ada untung sikit tuan-tuan untuk menjana ekonomi saya. Kalau tak ada teruk lah. Boleh WhatsApp lah ke nombor yang ada di atas tu, 014-6177-467. InsyaAllah harga akan tukar lah. Harga akan tukar daripada RM15 saya jual RM25 insyaAllah. Ya, harga naik RM25 insyaAllah. Saya lama lah tuan-tuan saya buat RM15 ni tuan. Tapi memandangkan barang nak susah nak dapat lah. Jin takut tu gemunggal hitam. Ya, tu betul weh. InsyaAllah lah dengan izin dia. Tahan kulit betul ke tu? Tahan kulit betul ke tu? Apa ni? Okey dah harga tu. Ramai pun yang setuju harga RM25. InsyaAllah tu. Kenapa lepas sabun, saya sabun jadi lain macam? Apa hal? Saka ke tu? Wallahu'alam sepuluh api. Kemungkinan ada unsur-unsur sihir, kena tengok. InsyaAllah. Tok kayu tu jual ke? Kalau nak sedikit boleh tak simpanan? Tu kena main jumpa sendiri lah. Kena jumpa lah insyaAllah. Ni terah dia lah. Terah dia pun besar ni tuan. Pokok dia besar mana? Besar lagi lah. Yang ni orang penyakit kulit, asma boleh pakai tuan. Dia boleh. Ni semua dah pakai potong ni nak bulan minyak semua ni. Ni semua pakai potong-potong nak bulan minyak. Banyak lagi lah kan. Banyak lagi lah ramuan-ramuan dia. Duri bidara, ada macam-macam lah dalam tu. Jadi saya rasa RM15 tak berbaloi untuk saya nak jual lah. Lama ni saya dah bantu dah. Saya pun tak boleh nak rolling duit, faham tak tuan? Dapat habis nak kena beli blok. Jadi saya nak kena ambil untung sedikit lah tuan. Saya akan jual RM25 insyaAllah. Saya minta maaf lah tuan-tuan.
Boleh insya-Allah. Pin nombor WhatsApp tu. Nanti saya pin lah, no. Sekejap lagi hampa kata aku cari duit dah, nanti lah. Nanti esok ke apa ke saya akan pin lah dalam ni siapa nak minyak. Gemunga kampung warna hitam tu, ya betul. Yang ni saya dapat orang asli sendiri tuan, orang Greek mereka pergi masuk hutan. Mereka masuk hutan sendiri. Ada juga yang ramai duk jual kayu-kayu, saya tak apa nak yakin tuan. Mereka ni kita tuk buah besar, buah RM30, tak apalah, cukup lah. Besar RM30 tak apa. RM15 parok modal tu. Weh tahu lah, weh duk buat minyak. Tanyalah weh, berapa dik sangat minyak ni tuan. Jadi insya-Allah lah. Sekali post saya ambil RM8 lah. Post harga ada post dia. InsyaAllah. Tak apa insyaAllah. RM30 tu tak payah, RM25 cukup dah. RM25 tu dah cukup dah insyaAllah. Ramai lah yang dah pakai, mereka akan ambil. Alhamdulillah tu rezeki saya lah, sumber rezeki saya. Setengah orang nak jual 70-80 pun boleh tuan. Pusat rawatan lain, saya bukan nak komen pusat rawatan lain, tapi minyak mereka kecil je tuan, 60-70 100 lebih pun ada kan. Tapi nampak minyak kosong. Ni kita tak kosong tuan, kita bubuh tuan sendiri ambil, nampak minyak tu tuan tengok, nampak minyak tu, nampak kayu-kayu kita bubuh semua tu dah ada siap. Bukan kita bubuh kecil-kecil tuan tak nampak, ni memang ada semua siap kan. Jadi tuan boleh pakai. Ada setengah orang kata dia nak tambah ikut suka lah. Tapi bagi saya, bukan saya nak promote minyak yang kita buat ni, kita ada sukat dia. Sebab tu kadang-kadang minyak saya sampai lambat. Sebab apa saya sampai lambat? Benda kita nak kena buat sendiri, buat dengan handmade dengan tangan ni. Kalau 200 botol mampus nak kena buka, nak kena buat semua, jadi lambat sikit. Jadi minyak ni kita bubuh dia cun-cun dah. Dan minyak ni dia akan keluar minyak kasturi kuning ni, kita akan guna yang grade nombor 2. Ni saya cerita ni tuan, cerita terang, saya tak menipu tuan. Minyak kasturi yang saya pakai ni grade nombor 2, grade B lah saya beritahu tuan. Kalau grade A saya tak dapat harga tu tuan. Grade A dia warna hitam. Dia akan warna hitam macam saya pakai sendiri ni. Ni macam ni. Tuan nampak tak minyak saya sendiri ni? Ni. Minyak saya sendiri ni macam-macam lah, kayu herba sama lah macam mana saya pakai. Itu pun kalau habis minyak ni saya akan buang, saya akan buh baru balik. Sebab apa? Bila kita buang minyak pertama sekali, dia akan mengeluarkan segala dia punya khasiat tu, mengeluarkan. Sebab tu tuan-tuan tengok minyak siapa yang beli saya, mula dia warna dia kalau sampai cepat dia warna kuning, lama kelamaan dia akan jadi warna hitam. Sebab apa? Khasiat dia keluar habis dah. Jadi bila kita nak bubuh minyak lain, khasiat dia banyak dah keluar. Jadi saya tak mau nak menipu tuan-tuan bukan saya nak suruh tuan-tuan tak sip dah, tapi ni saya kena cerita tuan-tuan. Bila kita bubuh, dia akan keluar semua khasiat dia. Jadi kalau tuan-tuan pergi tambah minyak, dia ada lagi lah khasiat, tapi kurang lah. Dia boleh campur tapi dia kurang. Seeloknya kita ambil yang baru lah. Sebab saya takkan recycle benda-benda ni. Saya akan potong, saya buah baru, semua buah baru. Jadi tuan-tuan akan pakai benda yang baru. Minyak tu dia akan ni. Parti RM berapa saya tak tahu lah, harga mahal tuan-tuan. Kalau nak grade A memang saya tak akan jual 25, tak dapat tuan-tuan. Kalau kasturi betul, sebab kasturi kawan saya sendiri masak, dia buat sendiri, dia pakai benda tu, kasturi hitam. Dia ada, memang kita tengok. Sebab tu tapisan kedua dia akan jadi color kuning. Ni cerita tuan-tuan betul. Tapisan pertama dia akan jadi warna hitam tuan. Tapisan kedua baru dia akan jadi color emas. Dia jadi kuning-kuning sikit tuan. Tu bagi free minyak tu, ambil duit post aja RM30. Saya kidas tu. Wah, garang tu sebab selama lepas ni. Lepas dia bini dia beranak, dia kena pantang luar. Tu biasa tak tampak iblis sampai koma. Allah, soalan apa pelik-pelik apa ni. Dan saya nak beritahu lah kepada setiap perawat ni, saya tengok juga 1, 2, 3 live, saya tak mahu sebut nama lah. Dia duk condemn orang ni merawat tak kena, dia duk condemn orang ni merawat. Saya pun tak faham kan. Awak hang tu besar sangat ke? Hang merawat orang hebat sangat ke? Hang nak condemn orang ni berubat tak betul, orang ni berubat tak betul? Saya mudah tuan, siapa nak berubat, biarlah dia berubat cara dia sendiri. Kalau orang tanya saya bercakap macam ni. Kalau orang pergi tanya dia cakap tu, saya terima. Sebab ini kaedah masing-masing tak sama. Ini satu saya tengok ni, saya dah mula dulu angin ni. Tu bismillah untuk sawan macam mana tu okey. Puan Ain.
Saya nak ajak ni untuk cara untuk sawan. Tuan Ain tulis balik Bismillah 6 tu dengan tangan sendiri. Tulis balik tanpa baris pun tak apa. Ingat ya, saya nak bagi ni tips. Tulis Bismillah 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Basiril ladzi la ilaha sampai Allahu khairan hafizah. Tulislah kertas yang warna putih. Tulis warna putih, tak mau ada belang-belang kertas, tak mau warna putih saja. Okey. Tulis Bismillah 6 sampai habis. Ambil minyak zaitun, minyak yang rambut kita bubuh tu. Ambil minyak zaitun. Lepas tu ambil daun sirih satu selai. Ni untuk sawan ni. Saya nak beritahu ni, dengar elok. Ni untuk sawan. Saya nak terang. Boleh buat, boleh amalkan. Ambil selai daun sirih. Pertama, bubuh di dahi budak tu dulu. Bubuh di daun sirih tu, yang selai tu bubuh di dahi. Baca Bismillah 6. Niat, ya Allah Tuanku, untuk sembuhkanlah penyakit sawan dia. Okey, ambil daun sirih tu, banyak-banyak dia, bubuh dalam botol minyak tu. Lepas tu yang kita tulis Bismillah 6 tadi pun masuk dalam minyak tu. Masuk dalam minyak tu, kita tutup, kita goncang dulu. Baru lepas sehari, lepas 24 jam, barulah buka. Kalau nak cantik lagi, buka tudung dia, letak di embun. Kalau boleh letak di embun di tengah malam. Tapi tak mau tempat kucing boleh langgar. Tak lagi kucing langgar, selerak habis minyak. Letak biar dia kena embun tu di luar. Okey. Jadi bila semalaman dah kita dah letak di embun ataupun kita letak dalam botol, esok tu baru boleh guna. Guna dia bila kita sapu orang yang sawan ni. Urat sawan ada 2 urat sawan di sini. Urat sawan ni boleh tekan dia, tekan naik ke atas, bukan tekan ke bawah lah. Tolak dia macam ni. Tolak bislawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Dah call dah, tak angkat, jenuh call, minta maaf lah. Memang saya bukan payah nak angkat. Terlampau banyak, sehari sampai 1000 orang call saya nak angkatnya, saya nak buat kerja lain. Banyak kerja lagi. Jadi memang saya terang saya beritahu. Call ke WhatsApp ni saya kurang balas tuan sebab apa? Banyak, ada yang nak minyak, nak kena jawab. Ada yang tu, yang ni, yang tu. Saya pun pening lah tuan. Saya seorang nak jawab mampu. Tuan-tuan boleh tak sehari orang 1000 orang call. Saya biasa dapat 1000 orang miss call sehari. Tuan-tuan boleh angkat? Halo, ya dengar masalah, ya sehari ni pening tuan-tuan, tak boleh buat kerja apa. Saya pun hidup macam tuan-tuan juga. Kalau nak mai terus pusat rawatan, itu paling mudah. Kita nak merawat ni, kita sakit, orang sakit. Kita orang sakit ni, dia kena ketiak usaha. Kalau tuan-tuan telefon di klinik pun, tuan boleh tak bagi tahu, doktor saya ni sakit macam ni, dia nak layan, dia tak layan sebab apa? You mari klinik. Mari klinik kita cek tengok. Itu saya jawapan dia. Sama juga, kadang-kadang saya angkat tuan, tapi tak boleh lah, terlampau banyak saya tak mampu lah tuan, minta maaf. Boleh saya angkat, tapi saya bagilah sehari saya angkat dalam 20 orang call. Itu saya tuan, lebih saya tak mampu nak angkat. Sebab 20 orang call, 20 orang masalah saya nak kena jawab. Sebab tu saya buat live ni tuan-tuan. Saya buat live ni, saya nak terang tuan apa yang saya tengok dapat mesej. Jadi saya terang dalam live ni. Nak lagi mudah, tuan-tuan mai pusat rawatan, mai lah masa berubat tu, tanyalah kepada ustaz yang nak berubat nanti. Saya ataupun Ustaz Arif. Tanya Ustaz Arif, saya jadi macam ni sebab apa, macam ni. Masa tu dia akan cerita lah sebab apa, masa tu sesi rawatan. Itu saya nak beritahu tuan-tuan. Minta maaf lah, saya minta maaf banyak-banyak. Orang yang telefon saya tu banyak kali saya tak ada angkat. Sebab apa, terlampau sibuk dan terlampau banyak call, kerja lain saya nak buat. Jadi insyaAllah buka kaunter pertanyaan. Teruk nak buka kaunter pertanyaan ni, jadi pusat kerajaan lah, no? Saya pun tak main HP tu, WhatsApp dekat 10k belum buka. Oi, teruk tuan, no? Teruk nak jadi perawat ni bukan mudah. Banyak benda, no? Okey. Balik pada tadi tu. Sapu dia naik atas. Hampir kacau ni. Sapu dia naik atas, selawat pos small, lepas tu lumuk bubuh minyak tu, sapu di kepala dia bagi penuh. Try buat tengok dalam 7 hari direct sebelum dia tidur. InsyaAllah sawan dia akan hilang lah. InsyaAllah pelan-pelan dia akan sembuh. Dia akan kurang. InsyaAllah dengan izin Allah ada yang sembuh. Tu kena admin tu. Saya nak tanya satu lah tuan-tuan. Saya buat rawatan ikhlas tuan-tuan. Minyak pun jual harga untung sedikit tuan-tuan. Kalau saya nak ambil admin ramai-ramai, siapa lah nak bayar gaji dia tuan-tuan? Siapa nak bayar gaji dia tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan elok lah.
Rawatan ni tak tentu tuan-tuan. Ada orang bagi RM1 pun ada main rawat tuan. Ada orang bagi RM5 pun saya terima tuan-tuan. Bukan semua pakat main bagi 50, bukan semua pakat main bagi 100 tuan-tuan. Main berubat 2 jam tuan-tuan. Berubat bagi RM10. Berbaloi tak tuan-tuan. Saya nak bayar gaji ustaz seorang lagi. Ustaz Arif ni saya nak kena bayar gaji dia. Dia merawat, dia tolong saya, dia khidmat dengan saya. Dia walaupun dia khidmat dengan saya kena bagilah gaji dia sikit untuk dia nak sarah anak bini dia. Saya dah lama tak potong orang tu. Ni Wes Salmoh lah. Wes Salmoh fake je yang merhati. Apa ni? Wes Salmoh tu bergurau lah tu. Bergurau sahabat saya tu, adik saya tu. Allahu Akbar, no? Dia melawak tu. Okey. Jadi tuan-tuan kena faham lah. Nak suruh ambil admin, nak suruh ambil yang tu, kan? Jadi saya tak boleh lah nak tanggung macam tu keadaan, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena faham lah, kan? Saya kadang-kadang saya fikir-fikir nak jadi, kan, nak kena tutup bang Facebook ni saya nak sengak lah. Jadi macam Ustaz Rosdi, kadang-kadang dia post, kan, call semua mana ada Ustaz Rosdi, call tak angkat terus tuan. Tuan try lah bincang Ustaz Rosdi, boleh dapat tak Ustaz Rosdi? Senang lah dapat. Payah. Kena betul-betul bersungguh baru jumpa mana. Kan? Kadang-kadang itulah cara dia kadang-kadang kita kena buat, kan. Bila kita terlampau mudah dan kita orang ambil kesempatan kita banyak. Bila kita terlampau mudah nak tolong orang, akhirnya saman 1 juta. Kan? Apabila kita terlampau mudah tuan-tuan, kena duduk lokal. Apabila kita mudah macam-macam tumahan fitnah keluar. Saya jadi serik tuan. Niat nak berbantu. Saya biasa beritahu tuan-tuan, kan, kes pertama saya buat di mana, di Sabak Bernam, kes ketuk-ketuk tu. Pi niat nak membantu, bawa beli garam, beli apa, berlambak-lambak. Pi nak membantu, nak pagat kawasan-kawasan yang kena ganggu tu, dengan hantu ketuk-ketuk pintu tu. Akhirnya apa yang jadi tuan-tuan? Tu saya macam long tiger. Ni semua pelik-pelik ni saya kena blok lah, minta maaf lah, no. Kanak-kanak Rebina, insya-Allah. Kanak-kanak jangan main headset malam-malam. Pergi main tempat minta maaf, saya blok. Okey. Tuan. Tuan fikir apa saya pergi sana tuan. Akhirnya apa yang jadi saya? Kena panggil polis. Orang pergi buat report kata saya ni seolah-olah nak mengganggu ketenteraman awam. Buta kena bagi statement dengan polis. Lepas tu kes yang kedua pula, baru-baru ni di Kelantan, berubat anak gaji. Akhirnya saya dan Wes Salmoh semua pergi Dubai, kan. Pergi Dubai pada waktu pagi, tapi alhamdulillah lah dapat tiket baliklah ke Malaysia. Duduk dalam sat tuan-tuan, kan. Jadi terlampau kita bagi diri kita nak bantu orang, kita memudahkan diri kita untuk kita bantu orang. Akhirnya kita sendiri yang terpalit dengan kes-kes yang tak munasabah, tak masuk di akal. Kita pergi tolong orang, dah lah kita pula kena tuduhan macam-macam. Lepas tu ada lagi saman 1 juta pula kat atas. Allah, saya jadi takut kan. Lah ni siapa duk main panggil saya berubat pun saya tak pergi. Pergi rumah saya kata apa? Saya pergi rumah saman aku 1 juta pula, kan. Sampai orang kata tu kami tak buat lah. Memang saya tahu dia tak buat, tapi saya jadi serik, kan. Saya jadi malas lah tuan-tuan. Nak main lah pusat rawatan. Buat macam mana Ustaz apa ni, rawatan Al-Idrus, kan. Dia pun nak, dia pun main cari, kan. Itu saya tuan-tuan. Nak berubat dalam live, saya akan buat macam tu tuan-tuan. Lepas ni nak, saya tak ada lah Facebook, saya tak ada lah store apa semua tuan-tuan. Tuan-tuan nak belilah minyak apa saya, itulah boleh support saya. InsyaAllah saya akan buat macam tu tuan-tuan. Jangan bergaduh ni, bergaduh pun ni. Banyak betul hujan tu, banyak lah. Saya dah banyak lah macam-macam lah tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan lah, ada satu kes ni saya cerita lah, kita kongsi-kongsi. Kes Sakar tuan-tuan. Jenazah ni pesakit lah ni, dah arwah lah pesakit tu.
Dia mempunyai 8 orang anak. Baca-baca dari KL, dari mana balik mai. Masa tu ni sebelum PKP dah saya cerita tuan. Ni nak cerita ni. Bukan kata nak saya kata saya hebat dah tuan lah. Ni saya nak cerita lagi. Okey. Bapak dia ni sakit sampai teruk. Tuan-tuan tahu tak, orang yang dia stroke, pak dia stroke dalam keadaan nazak yang cukup teruk. Saya terang lah saya tak buka nama-nama semua sebab benda-benda aib Saya cerita balik apa yang berlaku. Dia punya keadaan nazak ni, badan dia tuan-tuan ni, tulang-tulang yang ada ni semua dah nampak dah melengkung terlampau teruk. Perut ni dah sampai ke dalam dah. Tapi duduk macam ni. Duduk macam tu tuan-tuan. Makan pun tak, minum pun tak, beberapa minggu dah duduk keadaan macam tu. Okey. Jadi adalah anak dia ni, seorang panggil saya, dekat-dekat kawasan saya ni lah. Bila dah kita pergi, saya dah pergi tengok mula tu, saya kata benda ni saka lah. Benda ni saka ilmu yang dia ada dan ilmu yang dia pelajari. Jadi benda-benda ni kena buang. Saya kata lepas tu mereka pun bincang semua. Mereka setujulah. Okey, esok tu saya main lah. Saya kata tak apalah, bagi masa saya sampai esok saya main. Bila saya pergi tuan-tuan, saya pegang bapak dia pesakit ni, saya bubuh di riba saya lah. Sekarang ni saya angkat dia, bubuh di riba saya. Tuan-tuan bayangkan tu blok wear tu, tak apa, wear tu biar ada. Okey. Tuan-tuan faham tak? Bila saya tengah baca ni, tangan yang stroke semua tak boleh angkat. Baca ayat kursi dia duduk tarik ni sakor dia ni sampai kat perut dia tuan. Tangan yang tak boleh angkat ni, pegang tangan saya macam tu. Puk. Kan? Saya sampai nak melawan kuat ni tuan. Tapi panggil anak-anak dia, suruh tarik ke tangan pok dia. Bila tarik tuan, bila saya rentak benda tu keluar, puk, rentak benda tu, bapak dia pun dengan izin Tuhan meninggal di atas riba saya tuan. Meninggal di atas riba saya tuan. Antara seorang anak dia mangkit mengamuk. Ni cerita betul ni. Ni dia pun minta tolong kan ni. Antara seorang anak dia tu mangkit mengamuk, kata saya ni dah bunuh bapak dia. Padahal saksi ramai. Yalah, saya faham kesedihan dia. Tetapi sampai dia sanggup kata saya bunuh bapak dia. Padahal saya main tolong lah. Nak bagi pundah pergi dengan izin Tuhan. Saya pun jadi, yalah, bila jadi tu saya pun ada marah saya juga. Jadi bertengkar lah kerana nak tumbuk lah tuan. Tapi saya fikir bodoh lah, saya tumbuk lah rumah orang. Saya pun keluar. Mereka pun sabar lah, yang 7 orang lagi tu sabar. Bagi sabar, dia pun sabar, saya pun sabar. Saya balik duit sekupang pun saya tak ambil lah. Esok barulah mereka mai. Semua yang marah-marah saya pun mai. Bagi tahulah saya ni minta maaf, saya emosi, saya sayang bapak saya macam ni, saya kadang hang tahu hang buat macam tu kan. Aku pun sayang kat bapak hang. Sebab apa bapak hang ni tak pi ni sebab apa? Duk terganggu dengan benda-benda yang mistik ni. Benda-benda yang sakor yang pelajaran ni. Itu tuan-tuan, nak menolong orang ni bukan senang tuan. Buat kebaikan banyak yang saya kena teruk tuan. Macam-macam lah saya dah kena ni tuan. Saya jadi serit. Tapi tak apalah, saya buat lah tuan-tuan. Saya cubalah sikit. Tok, betul ke hantu yang ganggu Kak Haji tu hantu pocong tu? Wallahualam, saya tak mau dengar nama Kak Haji ni tuan-tuan. Saya nak Kak Hish ya. Kak Hish boleh kita sembang. Kalau Kak Haji ni semua saya tak mau dengar. Saya minta maaf, saya semok kepala lah tuan-tuan. Biar tak ada lah anak dia sakit ke apa ke, tu dia punya pasal lah. Saya doa lah bagi anak dia sembuh. Saya tak mau dengar lah cerita dia ni semok kepala. Biarlah dia nak berubat dengan siapa, pawang di raja ke, pawang mana ke, tu dia punya pasal lah. Saya cuma niat saya mendoakan anak-anak dia sembuh sihat lah. Itu saja. Hantu pocong ke, toyol ke, hantu bewok komodo ke, tu dia punya pasal lah. Saya tak mau ambil tahu lah. Saya tak mau ambil tahu lah. Okey, apa lagi soalan tuan-tuan nak tanya boleh sebut. Tak payah sebut nama tutup serabut. Allah. Kena dakwah keluarga orang panggil merawat tu. Kena dakwah keluarga orang yang panggil merawat tu. Anak entum
Okey, tuan-tuan nak tanya soalan apa sebelum kita end live ni? Sitah An-Nur ke apa pendapat tu? Wallahualam. Saya pun tengok juga. Saya nak komen, saya tak berani kan. Tak tahulah apa ajaran yang dia bawa, saya tak tahu. Saya tak berani nak bercakap. Saya tak mahu nak jadi fitnah. Kalau dia nak terang pasal mimpi-mimpi dia, tak menjadi masalah. Kalau dia nak terang pasal mimpi dia tu. Tapi kalau dia nak menakut-nakutkan, nak mempengaruhi orang ramai, itu satu masalah lah. Itu boleh menjadi satu ajaran yang tidak benar. Ajaran mimpi ni tidak ada. Tapi kalau dia nak terangkan macam ahli-ahli ulama' juga, saya nak beritahu tuan-tuan, mereka bermimpi apa yang sebelum berlaku dalam Malaysia dan dunia ni tuan-tuan. Mereka akan bermimpi sebab apa? Mereka dapat petunjuk daripada Allah SWT. Cuma mereka tidak boleh bercakap direct. Mereka boleh bagi hint. Mereka boleh cakap ni seolah-olah, macam mana cerita tuan-tuan, perumpamaan ataupun kiasan, bahasa-bahasa kiasan. Tok nak tanya, BKC dah masuk, Alhamdulillah. Ulat sikit. Okay, saya nak cerita ni. Okay. Kalau kita ni dipilih oleh Allah SWT, dapat mimpi-mimpi berkaitan dengan apa yang akan terjadi, kita tak boleh nak terangkan kepada orang awam dengan sebiji. Kita kena terangkan dengan bahasa-bahasa kiasan. Okay. Dan kita juga tak boleh mengharapkan mimpi kita nak mempercayai mimpi kita ni 100%. Itu menjadi satu masalah. Itu yang boleh menjadi satu ajaran baru yang berlaku. Wallahualam, saya tidak tahu niat puan nama apa ni, saya tak tahu sitah apa tu An-Nur, saya tak tahu. Tetapi biarlah pihak polis yang sedang menjalankan siasatan, yang mengambil siasatan dengan selanjutnya lah. Saya tak mahu nak bercakap, takut jadi fitnah, saya tak mahu. Kampung tu kat mana saya duduk di Jawi ni. Tu macam mana nak belajar berubat? Saya bukan tak mahu ambil belajar, saya boleh ambil. Tapi tuan-tuan boleh tahan tak boleh tahan? Ramai yang cabut belah tuan-tuan. Ramai yang cabut belah. Saya ni cengeng sikit tuan-tuan. Dah nak bila nak rawatan ni, tak usah duk melawak-melawak lah. Melawak ni biasalah. Tapi nak fokus dalam bidang rawatan ni, kena duduk dengan saya tuan-tuan. Yang lepas ni tuan-tuan seorang, nama dia Dini Arif. Tuan-tuan bisa tengok kot, dia Dini Arif ni, dia budak Kampung Gajah. Dia lepas lah, dia duduk dengan saya pun lama. Dia duduk lah setahun lebih kot. Alhamdulillah lah ni dia pun balik kampung, dia pun dah bekerja sambil-sambil dia merawat. Itu lepas tuan-tuan. Yang duk main tuan-tuan, paling cepat lah, paling lama dia boleh duduk dengan saya seminggu. Lepas tu dia belah lah. Yang paling cepat 2 hari je tuan-tuan. 2 hari baru duk ajak sikit-sikit lah, dia kena ada hujan tu, dia lari balik tuan-tuan. Saya nak cerita tu, ada orang yang main nak belajar menuntut ni tuan. Dia bawa baju dia semua, sabun apa bagai semua lengkap tuan. Saya bawa naik Gunung Jerai tuan. Bawa naik Gunung Jerai, turun Gunung Jerai tu suruh kan. Sekali dengan baju, sekali dengan sabun-sabun dia pun dia tinggal, dia hilang. Lepas tu dia tak mesej kat saya, terima kasih tu, saya rasa ilmu saya cukup lah dekat ni. Aduh. Bukan saya nak cakap benda ni, tapi nak tahu tuan-tuan boleh tahan tak boleh tahan, nak tu lah. Nak main belajar boleh, main duduk di tempat saya, rumah saya ada. Main siapa nak belajar, main di pusat rawatan, rumah ada, tak payah bayar api ayam apa tuan-tuan. Makan sendiri je. Cuma ada duit makan nasi, saya tak suruh belajar, bayar duit dengan saya apa dok. Makan sendiri je. Lepas tu saya akan ajak cara-cara rawatan. Duduk istiqamah dulu. Duduk istiqamah, khidmat pada guru dulu, insya-Allah. Barulah ilmu akan ada sampai. Boleh? Kalau mampu lah, tahan duduk lah, tak kisah. Memang saya dah buka tempat tu, siapa nak main-main tu ajak basic dulu tu, insya-Allah. Basic-basic ni saya akan ajak dalam live lah. Saya akan ajak dalam live insya-Allah. Sebab tu ajaran lepas makrifat betul ke sesat, wallahualam, saya tak mau komen tentang benda-benda ni. Saya benar-benar nak tuduh orang ni sesemua tuan tu. Saya malas nak bercakap benda-benda macam ni kan. Tak apalah, itu terpulang pada dia lah ya. Terpulang pada pejabat agama, terpulang pada ni lah. Mainlah insya-Allah, siapa-siapa nak main duduk, mainlah insya-Allah. Bukan senang tu nak belajar. Saya pun belajar bukan senang tuan.
Saya pun macam-macam ujian lah tuan. Ilmu ni tahu 2 hari dah hilang, memang hebat tu. Kalau hilang dia bawa baju dia, bawa balik tak apa. Baju-baju dia boleh tinggal. Lepas tu saya pula kena pentak baju dia. Tak percaya boleh tanya lah tu nama apa. Ada Daniel Arif tu. Tanya dia. Seandainya dekat saya datang untuk bersilaturahmi, insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Ada budak seorang pun ada belajar dengan saya, insya-Allah. Tok bila nak main kata bulan depan saya main pula tu. Bismillah 5 dengan Bismillah 6 apa beza dia tu? Bismillah 6 ni dia kuat sikit, dia panas sikit. Bismillah 5 ni kita boleh jadikan dia sejuk. Boleh kita gabungkan Bismillah 5 Bismillah 6. InsyaAllah sebab tu saya kata tak apa, amalkan Bismillah 6 dulu insya-Allah. Biar dia panas dulu baru kita bagi sejuk. InsyaAllah. Tu macam mana nak tentang ilmu ghaib tu? Nak tentang ilmu ghaib macam mana ni? Ilmu ni saya tahu ilmu supik orang asli. Tu saya nak belajar ilmu Dragon Ball, please. Tu doakan saya ilmu, ya insya-Allah saya doakan kepada Muhammad Zulkifli semoga disembuhkan daripada penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kau angkatlah penyakit COVID-19 ni kepada keluarganya ya Allah. Semoga sembuhkanlah selalu insya-Allah. Tu selalu tak kena sudi selalu. Panas Bismillah 6 ni, ya panas. Tu ajak orang solat dulu. Tu ajar orang solat dulu insya-Allah. Solat ni semua orang tahu dah, tak tahu ni pening lah. Tu saya nak pergi minta ayat penawar sakit badan, boleh tak boleh main pusat rawatan. Tu boleh tak share amalan selawat 1000 kali sehari. Tu serta best. Teringin nak belayang tu tapi masa tak ada, insya-Allah ya Hafiz, insya-Allah. Nantilah satu-satu saya beri jazah no. Saya beri jazahkan dulu Bismillah 6. Tu doakan saya tu doakan jodoh saya dipermudahkan insya-Allah. Insya-Allah amin tu amin. Tu spek apa dia tadi sebab bila kita nak berfikir tuan kan, sebab spek saya ni dia rabun jauh. Jadi bila kita nak fikir ni bagi dia pergi jauh sikit tuan. Sebab tu spek saya tak atas. Bagi dia fikir jauh sikit tuan. Betul saya nampak. Dia macam orang boroi tuan. Orang perut buncit ni. Saya nak cerita tuan. Tuan-tuan tahu sebab apa orang perut buncit? Ni saya nak beritahu. Salam Nabi tu baik tu. Saya nak tanya tuan-tuan, sebab apa orang perut buncit? Pertama sekali tuan, orang perut buncit ni sebenarnya, cerita betul, dia ilmu ni terlampau banyak dalam dada. Pertama, bila ilmu dalam dada ni terlampau banyak, dia tak dapat menampung ilmu tu, barulah dia turun ke perut. Sebab tu dah perut dia borai. Allah Akbar. Saya kalau sembang orang saya spek, saya suka tak atas ni tuan. Itu yang berbekas tau. Dia boleh fikir jauh sikit, dia nampak jauh. Dia otak ni pun dia kadang rabun jauh tuan. Saya pun perut borai, pasal lebih perut borai. Pasal lebih perut taik je. Kentut dia kuat. Pasal mau saya sikit kepala duduk kena. Dia bagus tuan, cuma satu masalah tuan, dia suka kentut ikut suka. Bersamah ni. Nak cerita bagi tuan, bersamah ni gila sikit. Duduk sebelah dia memang nanya tuan. Dia bau pro dia punya bau Allah. Tu saya panggil dia perut tai tuan. Allah, dak saya perut borai tuan. Saya perut borai. Tok mohon saya dapat rezeki anak, amin rabbal alamin. Rezeki anak ni kena check dah Idris. Kalau lama sangat kena check tengok takut ada sihir-sihir. Kena ada sihir-sihir, kena tengok. Kentut keluar jin kot tu. Tak tahu kentut gangguan tu. Apa pergi duduk dengan dia kentut ikut suka dia sama ni. Aduh, buat rosak majlis tuan. Rosak majlis, kalau ada majlis ni rosak sama ni. Dah lah kentut tu bau peng. Bau peng tak? Bau peng. Orang tahu kata bau peng ni bau gila babi punya. Memang perut tai punya. Boleh pergi makan. Bolokeh kau tu. Allahu Akbar. Allah. Kaya. Aduh, Kak Yah dah ni. Allah tu. Bagus ya Kak Yah ni. Berzikir ya. Allah. Macam-macam. Kak Yah cara Kak Yah. Bersama cara bersama. Tu yang jadi gila tuan.
Baru pula dia bagi ketuk lagi. Kita doa lah tuan-tuan. Dalam ni kita doa lah supaya isteri Wai Salmos, Mek Salmos, ya. Umur tu umur apa? Saya umur 33 lah tuan-tuan, dah tengok lah masuk dalam paper dah. Umur 33, muda lagi. Ni, kita doa lah ramai-ramai kepada Mek Salmos supaya Allah Ta'ala mudahkan Mek Salmos untuk bersalin anak yang kedua. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. InsyaAllah kita doa lah Wai Salmos nak bakal dapat anak yang kedua. Kita doa insya-Allah. Nanti saya turun Penang jumpa tu, insya-Allah boleh mai. Wai Salmos kita besuk nak muda nanya muda ya tu, muda lagi. Cuma dia orang macam saya ni tuan-tuan, berjambang ni dia nampak lah tua sikit tuan, nampak lah mature sikit. InsyaAllah umur muda jiwa biar tua, insyaAllah. Tok, hijab tu terbuka tak? Saya pun tak tahu nak cerita about hijab terbuka ni tuan. Tapi saya ternampak lah benda-benda pelik-pelik ni, saya nampak lah. Muda tu saya umur 30, elok lah tu. Aduh, ya Allah. Tok berapa orang anak? Saya Alhamdulillah 3 orang anak lah. Allah dekat iya. Saya anak 3 orang lah, insyaAllah. Saya kahwin umur 25. Alhamdulillah lah, anak saya sulung pun dah 7 tahun, masuk 8 tahun. Dalam tu semua ustaz-ustaz muda tuan. Ustaz Syafiq pun muda lagi. Saya rasa muda pada saya Ustaz Syafiq. Ustaz Ali Drus kan, dia muda pada saya lagi saya rasa. InsyaAllah muda tua ni bukan ukuran tuan-tuan. Jiwa tu kena kuat, jiwa tu kena tua. Walaupun saya umur muda tapi jiwa saya memang macam tu. Sebab tu muka saya nampak macam tu. Nak kata orang yang berjuang ni Yusuf Azmi lagi muda pada saya. Muda banyak pada saya Yusuf Azmi tu. Kalau tuan-tuan semua nak tahu lah, Yusuf Azmi lagi muda pada saya. Ada 3 kosongan lagi tu. InsyaAllah lah, setakat ni saya masih setia pada yang satu lah, insyaAllah. Allah. Bagus ya Kak Yah ni, dia bagi saya ingat pada Allah Ta'ala ni. Bila nak on pernama lama dah tak buat, insyaAllah nanti kita buat lah. Jiwa tua, jiwa biak tua tak apa. Saya ni jiwa saya macam orang tua sikit tuan. Jiwa saya orang tua sikit. Saya suka benda-benda yang agak klasik sikit. Jiwa saya macam tu. Benda-benda yang macam orang dulu pakai, jiwa-jiwa yang macam ni, keng-keng macam ni. Lepas tu saya tak suka dressing cara orang muda. Saya tak berminat. Saya suka benda-benda yang klasik, benda-benda yang rare, benda-benda yang macam mana cakap, benda-benda orang lama pakai. Dari segi pakaian kau, dari segi saya apa-apa pun saya suka macam tu. Saya tak tahu tuan. Saya tak boleh nak cakap benda tu kan. Saya suka benda-benda tu. Orang ni, orang muda isap apa? Isap wig kan? Isap ni tuan. Orang muda isap wig je. Saya isap ni barang. Saya syok, saya minat cara orang tua. Macam mana? Hobi lah tuan, hobi. Saya syok macam tu. Yusuf Azmi umur apa tu? Saya boleh beritahu lah muda pada saya lagi. Saya tak mahu sebut nama umur dia. Tuan-tuan kena tanya dia lah. Okey, semua habis. Semoga dipermudahkan insya-Allah. Saya suka benda-benda simpan, benda-benda macam tu. Benda-benda yang agak-agak lama lah. Ya. Saya ingat tu dalam 40-an dah. Okey. YouTube saya tu budak saya juga, dia pun dah duduk dengan perjuangan saya ni lama lah. Orang lain punya lah, bukan saya punya. Tapi duit tu saya dah beritahu dia, hasil dia pertama makanlah untuk anak bini hang, yang kedua bantulah orang susah insya-Allah. Apa komen tu Ustaz Syafiq cakap dengan jin hantar kot singa? Ya, jin ni dia memang dia kenal tuan-tuan. Jin ni memang dia kenal. Tu Ustaz tu bagus.
Hmm. Kita jangan kita judge orang. Orang itu isap rokok, jangan kata oh ni benda haram. Siapa kata haram? Saya pi berubat, saya pi dengan di pondok Ustaz Muhaizat suruh saya isap rokok depan dia. Dia kata walaupun dia tak isap rokok, dia kata isap. Benda khilaf. Jangan bergaduh bab khilaf ni. Ada ulama-ulama besar yang isap rokok. Nak kata apa? Nak kata dia haram? Jangan. Jangan nak buat main-main, jangan nak mudah hukum orang. Golongan Wahabi ni tak boleh lah dia kata haram. Dia kata mudaratkan badan. Saya nak tanya tuan. Saya nak terang sikit. Bukan saya nak menggalakkan orang isap rokok tak. Jangan. Orang tak isap rokok, jangan isap rokok. Saya nak tanya satu. Antara tembakau dengan gula putih ni mana mudarat? Saya nak tanya tuan. Antara gula putih ni dengan rokok mana mudarat yang besar? Berapa peratus yang tinggi yang banyak memakan gula-gula putih ni tuan-tuan? Apa yang terjadi pada mereka? Kencing manis adalah pembunuh utama dalam Malaysia. Dalam dunia, bukan Malaysia pembunuh. Dalam dunia, bukan Malaysia saja tuan. Ada gula sampingan, ada gula stevia. Tapi kenapa tak diwar-warkan gula stevia ni tuan-tuan? Kenapa banyak ulama ni sengat tutup mulut sebab gula putih ni? Kenapa tak beritahu benda ni haram? Benda ni boleh bawa mudarat. Memang ia manisan. Tapi bila terlampau makan banyak, mudarat. Sama rokok. Takat isap sehari sebatang, isap sehari 2-3 batang tak jadi mudarat. Mudarat ni haram ataupun tidak atas pada orang tu sendiri. Kalau pi isap sehari 43 kotak balas tuan memanglah haram. Tu nama dah haram je dah. Sebab apa? Dia merosakkan diri dia sendiri. Tapi kalau takat nak isap hilang stres ke apa ke, terpulang pada dia lah. Itu terpulang pada dia. Jangan kita judge haram. Ni haram. Sebab apa tuan? Tak ada satu dalil Nabi SAW yang cerita pasal rokok ni haram. Kalau ia memabukkan, haram lah. Awak ingat Nabi ni, zaman Nabi ni tak tahu ke zaman yang akan berlaku akan datang ni? Nabi tahu. Tapi sebab tu dia khilaf, ada orang yang dia akan mempertegakkan benda ni haram lah, itu pulang pada dia. Ada orang yang kata benda ni makruh lah. Makruh di sisi hukum Allah Taala ni. Hukum apa dari segi hukum fiqh ni. Jadi kita jangan bergaduh. Jangan orang kita judge, dia ni isap rokok ni tak boleh jadi imam. Dia ni orang isap rokok ni tak boleh ni dah. Tak tentu lagi orang tak isap rokok dia masuk syurga. Tak tentu lagi orang isap rokok dia masuk neraka. Neraka dengan apa ni semua kerja dia. Saya nak beritahu tuan satu tuan. Gula putih ni lagi cukup bahaya tuan-tuan daripada rokok. Saya cerita tuan-tuan. Cukup bahaya tuan-tuan gula putih ni. Gantilah gula lain. Kalau ada gula stevia, ganti gula stevia. Kalau ada gula perang kan, gula daripada kelapa, gantilah gula daripada kelapa. Sebab apa? Gula daripada gula putih ni dia punya pembuatan dia tu dah macam-macam campur kimia dan memang cukup berbahaya, cukup bahaya kepada kesihatan kita tuan-tuan. Saya pun duk cakap ni kadang-kadang minum juga gula, tapi saya banyakkan pakai stevia lah tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, tu saya beritahu. Boleh, non-Muslim boleh pakai. Banyak orang tuan. Banyak orang ambil saya tuan. Banyak. Ulama-ulama dulu kadang hisap rokok tu. Betul? Ulama-ulama dulu kadang kitab hisap rokok. Betul? Betul, saya cerita tuan-tuan betul. Dia orang loni lah banyak yang petikai. Orang makan sirih tuan kata rosak gigi lah. Orang dulu makan sirih okey pun. Walaupun sirih tu dia pening sikit tuan. Makan sirih. Gigi kuat pun hidup alhamdulillah izin Allah. Itu semua benda ni bukan atas pada kita perbuatan kita tuan. Benda ni kita sendirilah mudarat pada diri kita sendiri. Kita nak tahu orang kita mudarat tak mudarat, kita tahulah kandungan dia, kita tahulah berapa banyak kita nak bagi rosak diri kita. Itu daripada diri kita sendiri insya-Allah. Jangan melalut Syekh, bahaya. Apa yang melalut tu cuba terang sikit. Muhammad Daud, cuba terang sikit.
itulah Syekh kalau Syekh punya pendapat rokok tu haram lah bagi Syekh. Tapi Syekh jangan cerita pula haram bagi orang lain. Kan, jangan cerita haram bagi orang lain. Nak dengar pendapat tu pasal vaksin. Okey, vaksin ni tuan, saya pun dah tanya banyak-banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama. Dan ni kerajaan kita suruh ambil tuan. Kita ambil je lah. Tak payahlah nak terang yang tu, terang yang ni, kan. Apa segala kemudaratan dia, apa walaupun dia bubuh ada unsur babi ke apa ke tuan, benda ni dah mudarat. Keadaan kita COVID benar. Walaupun ia ada konspirasi ke, senjata kimia ke, itu semua kita tak nafikan. Itu semua kita tak nafikan. Tetapi ia benar ada. Dan ia boleh menyebabkan kematian. Ia boleh menyebabkan rosak bahagian-bahagian paru-paru. Jadi bila ada penawar ni, Nabi sendiri suruh kita usaha. Walaupun penawar ni dibuat bukan oleh orang Islam sendiri pun, mau tak mau, walaupun macam-macam lah, macam-macam dengar, kita serah pada Tuhan, kan. Siapa yang nak ambil lah. Siapa yang tak mau ambil pun tak payah ambil. Terpulang. Ini terpulang pada individu. Jangan kita bergaduh dalam bab ni. Sebab tu saya tak minat nak bergaduh. Saya tak minat nak bergaduh. Saya tak minat nak bergaduh dalam isu vaksin ni. Ada orang kata dia pro vaksin. Ada orang kata dia memang anti vaksin. Terpulanglah, jangan bergaduh sudah. Kalau dia rasa dia nak ambil, dia ambil. Kalau dia rasa dia tak mau ambil pun tak payah ambil. Cerita dia mudah tuan. Hak orang vaksin pun boleh kena COVID mati. Hak orang yang tak kena vaksin pun kena COVID boleh mati. Ada orang yang tak vaksin pun kena COVID boleh sembuh. Ada orang yang ambil vaksin kena COVID pun boleh sembuh. Ini semua wajah Tuhan. Apa yang penting kita retiak dan usaha. Itu saja tuan. Cepuk lah apa tak payah tunjuk dah cak apa kan. Cak ayam je. Saya dah 2 dos. Alhamdulillah saya pun dah 2 dos. Saya sendiri pun ambil. Sebab saya tanya Ustaz Maizal kita ambil lah kan. Apa yang berlaku, apa yang masalah, semua akan ditanggung oleh kerajaan kita, insya-Allah. Kan. Dia semua tuan-tuan, macam ni saya cerita bab ubat ni, dia tak kata 100% tuan-tuan. Mau perpu. Jangan bercakap bang. Allahu Akbar. Dia cerita dia macam ni tuan. Apa dia cerita mau perpu buat leceh. Saya lupa nak cerita dia. Aduh. Buat vaksin ni lah kan. Bagi saya macam tu lah. Saya ikut yang tu lah. Pendapat daripada Ustaz Muhazzad, saya pun ambil lah. Ambil lah, cukupkan 2 dos. Supaya saya senang nak keluar ke mana. Nak pergi sana nak kena minta 2 dos. Nak pergi sini nak kena minta 2 dos. Nak pergi Mekah kena ada 2 dos. Terpaksa lah nak buat macam mana tuan. Walaupun ia daripada Freemason kau, walaupun ia daripada Dajjal, proses akan berlaku. Yang penting tuan, bukan kata cucuk vaksin tak cucuk vaksin tuan. Yang penting tuan, kita ni beramal ibadah pada Tuhan tuan. Apa nak boleh buat? Apa kita nak boleh buat apa lagi tuan? Kita boleh bangkit, kita boleh lawan. Setakat mana kita boleh bangkit, kita boleh lawan. Takkan ada jalan kelindah apabila kita nak melawan kerajaan, kita nak melawan dunia. Cukup susah tuan. Apa yang penting tu kita melawan diri kita dulu, kita istiqamahkan amalan-amalan sunnah. Dan dah ambil vaksin pun jangan lupa. Jangan lupa tuan-tuan, amalkan makanan sunnah. Insya-Allah. Amalkanlah habatus sauda, amalkan dengan istiqamah. Jangan hari ni kena COVID, hari ni baru ambil habatus sauda, lepas tu tinggal. Tak jadi. Makanan-makanan sunnah ni kena amalkan selalu, istiqamahkan selalu, insya-Allah. Banyak jodoh berkeliaran di sini, insya-Allah. Saya sejenama predator. Tu, mana cincin 3 ada. Tadi saya tak ada simpan. Terpulang lah. Saya cerita dia terpulang. Tuan-tuan ambil tak ambil, ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil pun ikut suka. Saya tak kisah. Saya tak kisah. Saya punya screen protector. Tu saya dah 3 dos ni. Lagi dahsyat. Tu, jom pergi KL. InsyaAllah saya saya nak pergi KL lagi seminggu 2 kot. Seminggu 2 saya pergi KL. Saya ada urusan sikit dengan Ustaz Syafiq. Ada kerja sikit. Nak ambil batu cincin. Kan? InsyaAllah. Boleh?
Nak ikut anak bini nak beranak tu. Nak kena jaga bini dan pantang tu. Apa pendapat tu daripada gerakan GPMC? Wallahualam, terpulanglah daripada saya sendiri ada dalam grup tu tuan. Saya sendiri ada dalam grup GPMC tu. Cuma saya tengok lah. Yang mana betul saya sokong. Yang mana tak ni saya relax saya tak mau nak macam tu, macam tu. Saya tak berminat untuk saya lebih berlapang dada. Sebab ni ustaz-ustaz guru kita tuan cakap benda ni. Kita nak bercakap, nak dengar cakap siapa lagi. Dah guru kita kata macam tu lah. Yang vaksin ni semua ni tuan-tuan pakar-pakar juga. Wallahualam daripada Freemason kau tak Freemason kau, itu proses akan dilalui. Proses untuk jalan fitnah-fitnah Dajjal ni memang akan dilalui. Mau tidak mau kena lalui. Apa yang boleh kita membentengkan kita ni, pertama daripada amalan kita untuk menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Itu saja tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat lagi? Vaksin pun mati, tak vaksin pun mati tuan-tuan. Mati ni bukan kerana vaksin, hidup ni bukan kerana vaksin, hidup ni kerana Allah Ta'ala. Dia macam ni lah ubatan ni tuan-tuan. Ubat-ubat ni tak semua orang sasi. Hatta Panadol sekalipun, setengah orang makan Panadol tak boleh. Panas badan jadi wam lah apa. Sebab apa? Setiap badan manusia ni tidak sama. Dia ada tindak balas dia sendiri. Setengah orang, walaupun hatta madu sekali tuan-tuan, hatta madu, makanan sunnah Nabi SAW, hatta madu sekalipun, ada setengah orang dia tak boleh makan. Bila dia makan, mulut dia pecah, terlampau panas. Ada orang makan madu, alhamdulillah sembuh segala penyakit. Ada orang tak boleh makan habatus sauda, dia akan jadi gastrik dia lebih teruk. Ada orang boleh makan sembuh penyakit segala gastrik lah. Ini maknanya tunjuk bukan ubat tu penyembuh. Apa sekali pun tuan, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Walaupun dia tak makan pun, minta doa pada Allah Ta'ala dengan setiap usaha dia nak sembuh Allah Ta'ala. Sama juga seperti vaksin. Ada orang yang ambil tak ada apa, okey ya. Ada yang orang ambil vaksin sampai jadi teruk. Ada yang tak ambil vaksin pun kena COVID, sakit sampai mati. Ada juga yang tak ambil vaksin pun sembuh. Itu atas diri sendiri. Sebab tu saya tak mau nak mempertikaikan vaksin, hang nak ambil vaksin ke aku nak bergaduh macam ni. Tak payahlah, tak payah bergaduh. Hang tak mau ambil, hang punya suka. Hang nak ambil. Ada kes apa, ada babi dalam ni, bukan kita nak tanggung, kerajaan tanggung. Tuan-tuan tahu makanan-makanan fast food yang ada campur dengan babi ni, kita pun tak tahu. Jadi kita nak ambil tahu apa? Kalau kabut nak pergi check, buat ambil DNA, pergi check apa tak payah. Kerajaan bagi cuak halal kan, halal jakim kan. Ada babi tak ada babi, siapa nak tanggung? Kerajaan hari ni lah akan tanggung. Siapa akan tanggung? Pemerintah hari ni lah akan tanggung. Siapa akan tanggung? Perdana Menteri kita lah tanggung. Bukan hal kita lah tuan-tuan. Itu luar daripada bidang kita tuan-tuan. Kalau kita jadi pemimpin, kita kena pastikan orang yang nak ambil vaksin, orang yang nak makan ni perlu halal. Kalau tidak kita tanggung. Itu saja. Jadi kita bukan Perdana Menteri. Kita biarlah Perdana Menteri. Senang tuan-tuan. Saya tak boleh BC. Saya contoh betul, saya tak boleh BC. Facebook saya tak boleh BC. Saya tak tahu pasal apa. Saya ambil vaksin balik demam dengan bengkak, anak tekak. Saya pun ni, saya hari ni 2 dos. Hari ni 2 dos. Ni boleh lah sampai 3 pagi. Semua rasa sengai-sengai sikit lah. Tempat cucuk ni rasa lah sikit-sakit. Sakit badan sikit tu. Tapi okey, tak nak apa, insyaAllah. Petiak lah. Lepas saya makan, ambil vaksin pun saya minum air nyok. Saya selawat, saya niat lah, ya Allah Tuanku, jika vaksin ni ada benda-benda yang tak baik dalam tubuh badanku, mintakanlah dia keluar, janganlah dia duduk dalam badanku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah dengan izin kita bertawakal, kita usaha, Allah Ta'ala lah tentukan segalanya. Kalau nak kata isu anti vaksin ni daripada kecil tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, daripada kecil ni tuan-tuan, kita dah divaksin dengan macam-macam vaksin lagi tuan-tuan. Macam-macam vaksin, yang tu lah, rubella lah, cacar lah, lagi apa lagi, macam-macam vaksin dah telah dia masuk dalam badan kita tuan-tuan. Nak cerita pasal vaksin ni tuan-tuan kan? Jadi wallahualam, saya tak mau nak berdebat. Ada yang side effect dia, cuma kita hari ni bila kita tengok, bila orang ambil vaksin ada side effect,
Maka ini yang kita perlu lawan untuk kerajaan, untuk kita dapatkan pampasan, garanti daripada kerajaan untuk orang yang ambil vaksin yang ada simptom. Itu saya minta. Jadi saya tak satu benda ni serabut satu benda ni bukan dalam bidang saya. Lagi satu, vaksin ni, bab vaksin kita bukan bidang ni, kita bukan doktor pakar. Saya nak bercakap ni, saya tak mau bercakap mah. Bagi saya mudah lah nak ambil, tak mau ambil sudah. Kalau bidang dalam rawatan Islam, saya boleh cakap lah, ini macam ni, sebab ni bidang saya. Ini bukan bidang kita. Kita bukan doktor, kita bukan pakar. Duk pergi cerita pasal vaksin ni. Ada yang pandai pada doktor ni, tak boleh lah, yang tu lah, macam ni lah. Yang pro pula yang cerita dia, yang ni lah bagus lah, yang tu lah. Doktor pun tak cerita, dia cerita lebih pada doktor. Pening. Lagi mudah ni tuan, kita serah pada pakar. Dia pakar, dia lah tanya dia. InsyaAllah. Apa pun tuan, ada yang bekal lepas ambil vaksin, boleh bekal insyaAllah, izin Allah. Satu saya beritahu tuan, fitnah belajar cukup banyak dan kita takkan terlari daripadanya. Hanya kita boleh menyelamatkan diri kita dengan amal-amal surah-surah tertentu dan amal kebajikan kita, insyaAllah. Itu saya tuan. Covid ni kena pada orang-orang je tu. Wallahualam, saya tak berani nak bercakap lah benda-benda vaksin ni. Saya minta maaf banyak. Saya tak berani nak bercakap pasal vaksin ni. Pasal Covid ke apa ni semua saya tak berani. Saya tak berani tuan. Ada satu ulama, bukan ulama, ustaz lah di Indonesia, dia bisa mencabar kan. Tengok saya hari ini, saya tidak kena vaksin, saya tidak pakai itu mask, saya tak ada popra-popra cakap berubah. Allah Ta'ala nak uji kun fayakun dia, kena pakai oksigen. Nak kata apa? Saya kebal, tidak ada lah corona virus ini. Kena sekali tuan, dia bogeh, rosak paru. Apa dah cerita? Jangan cakap besar benda ni. Kena kita tak kena. Kita tengok ni keluarga-keluarga yang kena coronavirus, COVID-19, bagaimana yang meninggal dunia. Tengok macam arwah Siti Sarah. Sedih saya tengok tuan. Anak yang kecil ditinggalkan, baru beranak tak ada, tengok anak mak dah tak ada. Nak cerita benda ni betul tak betul, tuan, ramai yang kena. Betul tu weh. Orang yang cakap bodoh-bodoh ni memang mati awal. Jangan kita camak benda-benda macam ni. Ni semua kerja Allah Ta'ala. Yang kita penting tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku, amalkan apa yang Nabi amal. Amalkan mandi embun pagi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah usaha, ya Allah, jauhkilah keluarga aku, anak isteri aku daripada fitnah dajjal. Jauhkilah daripada keluarga aku daripada penyakit wabak coronavirus ni. Itu saya tuan-tuan. Dan saya nak ajak tuan-tuan, rumah-rumah yang ada pokok, pagi-pagi subuh, ambil pokok tu goncang, bagi ayat embun turun badan, sapu-sapu, insya-Allah badan kita akan jadi kuat, insya-Allah. Cubalah buat, insya-Allah. Saya tak ambil usia, alhamdulillah, Allah bagi sembuhan dari COVID-19. Alhamdulillah. Tengok, Haziq kata dia sembuh, dia kena COVID, lepas tu dia tak ambil vaksin, dia sembuh. Kerja Allah Ta'ala. Saya makan dulu untuk lapar pula rasanya. Alhamdulillah, makan, silakan makan. Ingatlah saya dalam makanan kamu, insya-Allah. Santau boleh cerita macam mana kan? Santau ke apa, tapi tak apalah, insya-Allah lah, nantilah kita sembang ni pun dah pukul 3 lebih. Saya pun nak tidur pun. Saya bekas Covid. Okey, saya bekas Covid tu nak beritahu, Allah Ta'ala sihat. Yang tak kenal tu cakap pandai lah tu. Ya betul tu. Saya cakap pandai. Betul? Tengok ada orang kena. Jangan benda-benda kena Covid ni tuan-tuan, jangan buat main. Saya nak bercakap pandai-pandai pun saya tak berani. Sebab apa? Allah Ta'ala tak uji kita lagi. Kalau Allah Ta'ala uji sekali lagi, saya beri baju kopi kan. Kalau Allah Ta'ala uji kita, takut kita makan tak habis ya. Tok pernah keluar 3-40 hari. Saya tak kena keluar 40 hari. Saya baru keluar dalam 3 hari ya tuan. Masa tu saya belajar hari. Saya keluar 3 hari, sehari setengah dengan tablik ni. Tu saja. InsyaAllah ikut tablik ni bagus lah. Ikut tablik ni kita cas diri kita, dalam hati kita cas. Sayangkan, nafikan isbat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang selainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuk tak tidur kau ni, nak tidur ni tu, tak ngantuk ke? Weh sama nak tidur ni weh. Ngantuk ni weh. Jadi itu sajalah tuan-tuan daripada saya, insya-Allah. Tu ada satu pawang tu baca surah ayat-ayat berterabur tajwid. Wallahu a'lam.
tahulah kan, macam-macam pawang dah, pawang raja lah, pawang tu lah, pawang ni lah kan, terpulang ada pola saya tak mau ambil tahu hai depa semua tuan, semok pula. Awal lagi nak tidur tu, jangan, saya baru cucuk isi letih. Dia rasa mengantuk. Tu saya nak bersarah dah, beres weh. Kita ambil pencin weh. Kalau ada pencin tak apa. Pawang lidah pendek tu jangan duk kata lah, ambil pi lah. Biar kat dia lah, dia seronok. Dia seronok cara dia. Saya duduk dengar lagi. Nama saya pun ada dalam live dia tu. Tak habis-habis lagi kan. Jangan sampai kita support atas muka dia. Sekali lidah dia jadi panjang kan. Saya kena geram kok. Minta maaf cakap tuan. Kita dah tak kacau hidup dia kan. Kita dah tak kacau hidup dia kan. Kita tak ambil tahu pasal dia. Dia duk buat live, tak habis-habis nama kita keluar lagi kan. Jangan sampai kita support sekali lagi kan. Lidah yang pendek tu boleh jadi panjang kan. Kadang-kadang geram kok tuan. Kita tak kacau hidup dia. Kita tak ambil tahu pun hang punya pasal lah, nak buat apa pun. Hari tu dah settle lah. Tapi duk dengar nama kita. Tak habis-habis ke nama kita ni. Kita ni pun sabar kita ada tahap tu tuan kan. Main tak boleh sabar ni. 3-2-3 pula kes. Tapi saya nak berjumpa ni, InsyaAllah nanti tuan sabar. Sabar tuan. Hari ni masa ni panjang ni tuan. Masa ni panjang, InsyaAllah. Saya nak bersilaturahim dengan dia tuan. Tunggu nanti saya pergi, saya carilah orang macam ni. Saya nak tengok dia sikit depan kan. Hang nak berubat ke, hang nak berubat siapa pun hang punya pasal lah. Jangan condemn orang. Jangan condemn orang ni tak kena, orang ni tak kena. Lepas tu duk sebut nama kita tak pasal dalam live dia. Kita pun tak sebut nama live dia dalam ni tuan. Duk sebut tak habis-habis nama kita. Duk sebut tak habis-habis nama kita. Lain macam lah ni. Tapi tak apalah, saya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saya doakanlah pada dia insya-Allah. Kusturi ada, betul tu. Dari petang tadi dia sebut nama tu. Dia ni memang lah kan. Tu pernah nampak jin ke tu? Ada, jin ni ada macam-macam dia punya penyerupaan. Kita tak akan nampak bentuk jin yang asal. Kita akan nampak bentuk jin yang diterjemahkan oleh jin ini adalah sesuai dengan apa yang kita tengok. InsyaAllah ya Hafiz, nanti kita pergi jumpa dia, kita tengok dia, no? Saya tak mau sebutlah nama apa tuan, no? Tapi dia dah melebih, hari-hari saya tengok melebih-lebihan. Sebut nama orang, duk cerita pasal nama saya ni, seolah-olah kita ni teruk sangat ke apa ke? Hang nak buat-buatlah. Buatlah. Tak usah duk sebut nama-nama orang lah. InsyaAllah amin. Tok bagi Tok Sepok bengong 40 hari. Apa, nantilah kita jumpa dia, nanti kita bermuzakarah depan-depan. Duk muzakarah dalam Facebook ni tak edit. Dia kena muzakarah depan-depan. Duk bunyi apa belakang siap pelan-pelan lihat. Saya tengok apa bunyi. Tak tahu lah benda apa ni. Tak ada apa pun. Dengar bunyi. Tak apa. Tak apa. Siapa taulahkan dia jadi pawang. Saya tak mau sebutlah nama dia tuan-tuan. Saya tak minat lah. Kita cakap benda lain lah. InsyaAllah. Kita doa lah. Kita doa banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita pergi jumpa dia insyaAllah. Kita berjumpa dia, kita tengok macam mana dia cakap nama kita tak habis-habis kan. Saya dah hari tu dah settle dah dengan dia. Saya dah kata sudah. Tapi nama saya dia duduk bangkit lagi ni. Seolah-olah dia nak cabak kita lah. Kita pun tak minat nak gaduh-gaduh ni. Buat apa nak gaduh sama Islam ni. Apalah, nanti kita berjumpa dia, kita peringatkan dia balik
kan? Sebab benda ni dah settle, tapi dia duk sebut kita akan memperingati. Sebagai kita saudara Islam ni, kita akan memperingati, saling memperingati dia, kan? InsyaAllah. Saya kata lah setelah pergi nampak muka dia dah, kita nak muzakarah dengan dia, InsyaAllah. Kita nak muzakarah dengan dia. Kita ni kan umat Nabi Muhammad SAW, kita nak bermaaf-maafan, InsyaAllah. Saya nak pegang dia, saya nak peluk dia, tuan-tuan, InsyaAllah, kan? Tak apalah, InsyaAllah. Okey lah, tuan-tuan. Saya pun ingat saya nak sudahi. Saya nak sudah. Kalau dia petik nama kita pergi jumpa dia Tok sekali, InsyaAllah. Tok convert dia jadi Kertawira kau. Biarlah orang macam tu, kita layan pun tak guna. Layan pun tak guna, semua kepala kita. Saya nak cium kepala dia sekarang. Orang nak cium kepala dia, weh. Jangan, weh. Sat lagi 3, 2, 3 pula, weh. Ingat, weh, kita ni baru Tok bagi pencerahan sikit. Nak koroi kena kecil. Tahu lah tu semua pening dia. Saya tak mau lah benda-benda pelik. Bahaya. Sehari saya buat keluar statement ni jadi bahaya, tak? Biar. Saya nak cium pula dia dalam live. Nio ni bukan kawan dengan Syafiq. Wallahualam, saya tak tahu untuk awal lagi tu. InsyaAllah lah kita doa ke dia, no? Tu lah, ada benda lain duk bunyi belakang lah ni. Saya nak tengok katanya. InsyaAllah. Jom lah, saya pun nak tidur saat letih. InsyaAllah. Tak apalah. Yang mana tak tahu nama dia, jangan beritahu lah. Biarlah. Satu hari kita akan berjumpa dia. Tukar selendang untuk pakai selendang hijau pula tu. Saya tak boleh. Saya memang warna merah. Saya ada warna merah. Saya ada lah peristiwa saya sebab saya pakai warna merah ni. Dia semua orang tak sama. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Dia ada lah. InsyaAllah. Boleh saya pakai warna apa pun, tapi saya selesa warna merah ni. Saya terharu. InsyaAllah, jom nak tidur lah. InsyaAllah kita doa lah kepada semua orang yang duk banyak orang duk bertenang kita, duk apa, kita doa lah InsyaAllah dengan izin Allah semuanya. Sebelum nak pergi jumpa dia, kena korek Pak Long dulu tu baru fly. Aduh, saya teringin nak cuba pada dia live tu, InsyaAllah. Tu dah balik Penang dia dah balik dah, InsyaAllah. Merah keberanian tu, InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doa lah, doa masing-masing. Kami duk teman tu dari dulu tu. Akhil Lufi teman dulu, InsyaAllah. Tu bancuh ayam dulu secawan. Umpan pun tidur ni. Saya pun mengantuk lah. Baru cucuk vaksin tu hari ni. Hari yang kedua tu saya letih. Tu menang kes Salman Utara kan. Kes masih dalam bicara lagi lah. InsyaAllah Long Tiger pun kita doa lah, tuan. Saya pun tak, saya tak gamuk orang, tuan. Kita harap Long Tiger ni berubah, InsyaAllah. Saya pun doa kebaikan untuk dia. Kesian juga kan. Bila orang duduk dalam ni kita jadi kesian. Tak apalah. Yang dia buat silap ni, bagi dia muhasabah diri balik. Semoga dia berubah lah, InsyaAllah. Semua dia tak ulangi benda-benda yang pelik-pelik ni semua. Saya macam tu dah. Saya bukan nak kata diri saya baik, tapi saya bila orang kena ni saya kesian lah. Tak gamuk. Kita tak gamuk. Walaupun kita marah, walaupun dia saman saya 2 juta, tuan. Marah tu pun, tapi bila dia kena macam-macam ni, saya tak gamuk, tuan. Sebab tu saya tak mau nak terus dia, saya tak berminat lah. Saya tak gamuk. Saya tak gamuk. Kita tak tahu hidayah Allah Ta'ala ni ada. Mungkin dia boleh berubah sekali mata, nanti kita pula jadi guling.
Kita doa lah untuk dia. Long Tiger ke apa ni semua kita doa. Saya takut tuan, saya lawan ni dia jadi takut sikit tuan. Bila kita pergi Kelantan baru ni kita bersuluk, kita pergi banyak tempat. Cerita pun nak cakap pun tak boleh. Kadang-kadang kita merasa diri kita ni hebat, baik. Sebenarnya kita tak nampak kesilapan kita. Kesilapan kita ni akan dinampak oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kadang-kadang orang yang jahat ni, kalau Allah Ta'ala nak ubahkan hati dia sat tuan, dia boleh jadi baik lebih pada kita. Kalau Allah Ta'ala nak ubahkan hati dia tuan-tuan, dia boleh jadi orang yang lebih soleh. Dia boleh jadi para wali Allah tuan-tuan. Jadi kita nak hukum dia panjang-panjang tak boleh. Yang salah dia, biarlah kita dah tekan nampak salah dia. Tapi kalau kita nak ulangi dia sampai nak terlampau banyak-banyak, saya rasa tak elok lah. Tok Neo cakap tadi ilmu dia di antara yang paling mahal sekali. Berlagaknya dia, wallahualam, biarlah mahal macam mana pun pergi kat dia lah. Kita ni saya tak ada ilmu pun tuan-tuan. 90% yang condemn dari Kelantan. Yang komen dari Kelantan. InsyaAllah orang Kelantan bagus, insyaAllah. Tapi esok dia bicara, tak apalah. Biarlah mahkamah menentukan dia tuan-tuan, insyaAllah. Kita berharap yang tu lah, Budin. Saya ni pun tok orang Selama kau, orang bini saya orang Selama. Saya takat tu lah tuan-tuan. Takat tu lah. Saya marah dia tu sebab ada sebab dia. Lepas tu dia pun dah kena hukuman ke, itu terserah pada ni lah. Saya sebab dia pun ada anak kecil tuan. Long Tiger ni ada anak kecil dia. Marah dia, memanglah marah daripada segi buatan dia. Tapi saya marah dia bukan marah daripada ciptaan Allah. Saya marah dengan sikap dia, perangai dia tuan-tuan. Tapi dia pun dah kena hukuman apa pun. Saya dah malas nak bercakap apa dah pasal dia. Saya doa lah supaya Long Tiger berubah, jadilah orang yang baik. Sebab dia ada anak kecil, saya pun jadi kesian lah. Terkesian lah. Siapa lah orang kena kis dadah ke kis apa pun tuan-tuan. Kadang-kadang benda ni, yalah bila mereka duduk, kita jadi kesian lah, kita kesian. Tanya aware lah. Masa kami pergi Dubai hari tu, kami jumpa dengan bandar-bandar ni. Kesian tuan. Kesian kita tengok ada anak bini dah kan. Tu dah kadang-kadang kita nak cakap pun tak kenal lah tuan. Saya orang Negeri Sembilan tu. Yalah, itulah kita pun harap macam tu lah. Mek Kelantan pun cantik-cantik tu. Tu memang cantik lah, insyaAllah. InsyaAllah lah. Saya pun duk cuba lah ni, insyaAllah. Bagi dapat green light dulu. Tak ada melawak tuan, insyaAllah. Orang Kedah, insyaAllah. Neo cakap kita orang bodoh, dia je pandai. Puas hati kita makan bodoh dengan Neo tu hari-hari. Bagi saya jangan layan lah. Live macam tu jangan layan lah. Buat serabut kepala kita layan. Buat apa tuan-tuan? Saya orang Kedah Gurun tuan-tuan. InsyaAllah kita jangan layan orang macam tu. Orang Kedah like sikit. Tu kat Dubai besi dia color apa tu? Besi dia color koko. Saya orang Kodang tu, Alhamdulillah. Orang Kedah, orang Kelantan, semua orang bagus lah. Saya sayang tu macam tu kenali, amin ya rabbal alamin. Sayanglah saya macam kita sayang kerana Allah, kita berpisah pun di kerana Allah. InsyaAllah, no? Kalau sayang lebih tu kita menikah lah elok, insyaAllah. Tu saya orang Terengganu tu, orang Kurang Kereang. Alhamdulillah. Ingat tu, sayang saya kerana Allah, dan kita juga pasti akan berpisah kerana Allah. Tapi kalau sayang lebih-lebih tu, kita kira lah jadi insyaAllah. InsyaAllah. Saya orang Perak, Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tok tidur masa mana tu nak tidur ni? Tok kena kopi cawan, insyaAllah. 4 bulan masuk metro pula. Aduh. Tok ni dah kahwin ke? Dah kahwin dah. Orang Penang lagi hidung pacak macam komputer. Saya dari benua Kodang tu, sempoi orang Kedah. Saya asal orang Kedah. Saya asal orang Alustang Kedah. Pak saya orang Pokok Senar Tolang. Mak saya orang Alustang.
duduk membesar di negeri Pulau Pinang. Saya belajar di Kelantan Darul Naim. Itu saya cerita sikit sejarah lah. Saya beranak di Kedah. Lepas tu membesar di Pulau Pinang. Lepas tu belajar di negeri Kelantan. Kelantan saya duduk 4 tahun, 4 Kelantan ni. Semua molek belakang, Kedah molek, orang Kedah. Nikah pula orang Perak. Nikah orang Perak, orang Selangor Perak. Jadi semua baik-baik belakang lah. Baik negeri mana pun, insya-Allah dia beres belakang, insya-Allah. Saya sukai untuk orang Perak, insya-Allah. Dari Ipoh, mesti perkenal kopi Al-Hinsami tu. Penang nak lockdown tu 2 minggu. Tu dah dengar. Pak saya orang Bagan, mak saya orang Patani, alhamdulillah. Tok saya orang Kubang Keren, tempat tok berobat hari tu. Corok Tekun. Corok Tekun, tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagus. Lagi tadi pada ni, Ahmad Jajan, salah satu orang Penang bukan. Pak saya seorang Kedah, duk buat Cempedak. Pandai cakap Tamil. Saya tak erti tuan-tuan. Saya darah campuran, tapi saya tak erti sebab duduk di Kedah ni. Kampung pak saya di belah Siam tu, dekat Siam. Mereka cakap Siam pandai. Memang saya tak erti tuan-tuan. Tok belajar di Kelantan di mana tu? Di Pasir Emas Kelantan. Orang polis tak ada ke? Ada ni orang polis. Tok bunyi dengan nu kebangkian. Tahajud bareng, insya-Allah. Tu dia tok orang kita duk start mai, jadi kita mau start pulun Kedah pulun. Insya-Allah. Saya sudahilah tuan-tuan. Wabillahi taufiq. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan daripada perkataan cakapan saya. InsyaAllah kita akan live lagi, insyaAllah. Kita akan live dan bersama-sama. Orang belakang beres. Orang Selama Simpang 3 tu, ya, Helmi, orang kampung saya, kampung bini saya. Jadi insyaAllah, kita akan buat live sambil-sambil kita memberi sedikit ilmu yang ada daripada saya ni. Saya bukan pandai, saya pun ilmu saya secepis kuman. Secepis kuman tu dah saya share pada tuan-tuan. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi ilmu, insyaAllah. Kita biarlah live kita bermanfaat. Jadi insyaAllah saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.